Zoom meeting bersama dengan doktor kesayangan kita, Dr. Adibah. Okey, apa khabar semua? Semua dah okey ke? Dah dinner dah semua kan? Okey, saya tengok go through this participants list, nampak ramai orang baru, alhamdulillah. Dan kita boleh ucapkan tahniah lah kepada diri sendiri, siapa yang berada di sini sebab malam ni kita akan dapat satu perkongsian yang sangat menarik daripada Dr. Adibah. Okey. Saya perkenalkan Dr. Adibah. Dr. Adibah ni ialah BFF saya yang for so many years semenjak kami zaman hingusan lagi, okey. Dan dia ni merupakan idola saya. Saya cukup minatlah dengan Dr. Adibah ni sebab dia seorang yang sangat berpengetahuan luas, okey. Rajin membaca, humble, okey. Jadi Dr. Adibah buat medik dekat USM. Sekarang ni menetap di Johor lah Dr. Adibah ya. Dia buat medik dekat USM. Lepas tu Dr. Adibah sambung pengajian dalam bidang physiologist. Okay, physiology sorry. So now she's a physiologist lah. Okay, mungkin ada yang tak tahu physiologist tu apa kan. Okay, physiology ni dia ialah kajian mengenai dalaman tubuh manusia ni. Macam kami medical students memang belajar lah physiology itu salah satu subjek. Tapi bila Dr. Adibah ni dia mendalami dengan lebih details lagi, dia belajar lebih detail lagi pasal tindak balas dalam badan manusia dekat level sel kita, okay. So she's an expert lah. Dan even sekarang pun Dr. Adibah beritahu saya dia still lagi setiap hari make sure dia baca something about physiology. Okay. Orang yang dah banyak ilmu pun membaca lagi. So alhamdulillah lah kita semua berpeluang mendengar sharing Dr. Adibah pada hari ini. Okay, jadi tanpa membuang masa saya serahkan kepada Dr. Adibah lah. Okay, Bah, dipersilakan. Okay. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Dr. Rahama. Member baiklah masa kecil. Sekarang ni pun kecil lagi dia ni. Siapa yang kenal Dr. Rahama ni kecil molek je orangnya. Okey, so alhamdulillah kami berkawan daripada sekolah menengah lagi actually. Ke sekolah rendah Hama? Sekolah rendah main netball kan? Ya. Yes. Okey, so alhamdulillah sahabat So terima kasih pada Dr. Hama jemput saya sebenarnya ke majlis ni. Sebenarnya majlis Dr. Hama dia yang sepatutnya present hari ni. Tapi itulah Allahu Akbar. Nanti next time anda semua yang ada dekat sini make sure kena hadir sekali lagi talk nanti Dr. Hama akan bagi yang lebih special dari saya. Sebab ilmu beliau lagi tinggi. Tiap-tiap hari dia tengok patient apa semua kan. So insya-Allah kena belajar. Okey, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah. Ramai ada dekat sini. Assalamualaikum. Okey, suka tengok Ustaz Mes Wandi pun ada. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Baru je tengok tadi video yang Ustaz tag saya, Ustaz Rifki tu. Alhamdulillah. Ustaz idola saya juga tu. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ustaz Zahida pun ada. Okey, ramai saya sebut nama-nama. Tak boleh nak sebut nama dah ni sebab saya tak nak habis lewat. InsyaAllah kita akan cuba habis awal sebab slide saya banyak malam ni actually nak berkongsi dengan anda. Saya harap kita dapat spend masa lebih kurang dalam sejam. Kalau ada yang mengantuk nak keluar awal ke apa boleh tak ada masalah, dipersilakan. Sebab saya tahu kalau you all tidur lewat nanti lemak dekat perut tu tak turun So make sure kalau mengantuk tidur je, tak ada masalah. Okey. So malam ni sebenarnya saya nak berkongsi sesuatu dengan anda. Sekejap saya sharekan slide dulu jadi supaya anda lebih faham apa yang kita nak cerita malam ni. Okey, jap. Suara saya clear? Okey ke semua? Suara jelas? Video nampak tak? You all boleh nampak presentation? Ma, okey Ma? Ma boleh nampak? Okey Boleh nampak Iba? Boleh nampak. Okey, very good. Nampak jelas Okey. So, malam ni sebenarnya sekejap saya just tutup. Okey. Malam ni sebenarnya saya ni, you all kalau kita tak buat presentation malam ni, sebenarnya ramai orang nak berehat-rehat je malam ni kan. Dan lebih-lebih lagi kita tahu PKP disambung lagi 2 minggu lagi.
So, saya rasa lah bila kita ada satu sesi pembelajaran macam gini, so harap-harapnya lah masa-masa terluang kita dekat rumah tu, at least ada lah something ilmu. Dan apa yang saya nak share malam ni adalah sebenarnya sesuatu yang anda semua dah tahu. Dah tahu, dah tiap-tiap hari dengar, dah aware dah dengan isu-isu ni. Tetapi kenapa masih tak dapat nak atasi masalah kita? So, saya nak anda semua yang ada dekat sini, kalau boleh, jadikan sesi kita pada malam ini sebagai satu sesi muhasabah ataupun sesi throwback. Sebab apa saya cakap gitu? Sebab saya nak anda dengar apa yang saya nak share dekat sini. Saya pun banyak lagi nak belajar, tapi saya mana-mana ilmu yang saya tahu saya cuba share. Apa yang saya nak share dekat sini, saya nak anda flashback, fikir dan terus bayangkan dekat mana perubahan yang kita perlu buat. Okey, dekat mana selama ni kita punya salah langkah. Sebab saya pasti hidup kita ni mesti ada sesuatu yang kita rasa macam something wrong somewhere. Tapi kita tak tahu nak buat apa. Betul tak? Kita stuck. Okey, dalam hidup kita ni kadang-kadang kita stuck dekat satu langkah, tapi kita tak tahu nak proceed langkah tu ke mana. Betul tak? So, saya nak bagi satu sharing dekat sini yang saya rasa sebagai superficial saja. Sebab saya tak boleh nak share semua. Sebab kita akan makan masa 5 hari 5 malam kalau nak share semua rahsia di sebalik diet, hormon dan COVID-19. Sebab dia satu tajuk yang panjang. So, saya share ni sebagai satu pengenalan dan saya harap anda dapat gunakan peluang ini untuk muhasabah diri sendiri macam mana nak bergerak lepas ni. Okey, so apa yang kita nak kongsi hari ini adalah yang pertama, apa itu diet, kenapa gagal dan apa rahsia dia untuk berjaya, apa kaitan hormon dan kesihatan. Saya akan introduce sikit apa itu radang dan last sekali saya akan sentuh magnet COVID-19. Okey, sebab kita dalam isu pandemik sekarang ni dan saya rasa tajuk ni amat penting. Okey, sebab apa kita ni sungguh-sungguh sangat nak jaga makanan? Ada orang kata tak apalah doktor, kita hidup sekali je atas dunia ni, makan je lah apa-apa Ada orang cakap gitu dengan saya. Tak apa doktor, tak payah jaga apa-apa. Saya tengok orang tu isap rokok, sihat je, tak ada pun kena penyakit apa-apa. Ramai juga yang cakap pada saya So, saya nak Ayo apa? Okey, saya nak supaya anda jap saya remind kalau boleh siapa yang belum mute mic, tolong mutekan dulu sebab nanti kita ada akhir nanti sesi QA, you all boleh tanya nanti akhir nanti. Okey, ataupun boleh type soalan dalam chat box, nanti Dr. Rahma Nyamuk Dr. Rahma dan yang lain akan tolong jawab. Okey? Okey. Now, sebab apa kita sungguh-sungguh jaga pemakanan? Pertama, sebab isu ni adalah isu kesihatan yang masih belum settle sejak sekian lama. Betul tak? Ramai profesional juga kecundang. Kita tengok dan kita tengok generasi akan datang macam mana anak-anak cucu kita nanti. So, kita tak boleh nak selfish ataupun kita tak boleh nak sombong seorang-seorang diri. Kena tengok zuriat, anak cucu keturunan kita macam mana hidup dia. Saya pernah bercakap dengan seorang doktor physician, dia pakar hati. Dia pakar bahagian hati, gastro. So, dia bagi tahu saya, dia hepatobiliary surgeon. Dia bagi tahu saya, dia kata, Dibah, dia kata, tahu tak? Kebanyakan daripada pesakit dia sekarang ni yang ada masalah liver ataupun masalah hati adalah anak-anak yang berumur daripada seawal sekolah rendah. Kalau dulu kita kata orang yang ada masalah hati berlemak ni orang dewasa. Tapi sekarang ni dia kata kalau you nak tahu patient kawan saya ni, dia pakar hati ni, ramai sangat daripada kalangan anak-anak sekolah rendah dan awal sekolah menengah. So, boleh bayang tak? Dan saya rasa kalau kita tengok zaman sekarang ni, betapa ramai budak-budak sekolah rendah yang mengalami masalah obesiti. Perasan tak? Dan berbanding dengan zaman-zaman kita dulu, saya rasa dulu taklah ramai sangat walaupun ada, tapi sekarang ni lebih ramai.
So boleh bayang tak macam mana bila mereka dah sampai umur 50-60 tahun, macam mana keadaan penyakit yang akan mendatang pada mereka. So saya nak kebanyakan yang ada dekat sini adalah ibu dengan ayah. So saya nak anda dengar betul-betul sebab apa yang kita nak tengok dekat sini nanti adalah penyakit-penyakit yang kita dah exposekan pada anak kita sejak dari awal lagi. Okey, na'udzubillah min zalik. So saya akan sentuh juga tentang pandemik COVID-19 dan kaitannya dengan tajuk kita pada hari ini. Okey, kalaulah kita sebut tentang diet, orang dia ingat apa kalau kita kata diet ni? Orang kata diet macam-macam diet nak kurus lah diet tu. Tapi kalau ikut terminologi dalam kamus, diet ni adalah makanan sebenarnya, diet. Tetapi dari segi verb ataupun bila kita kata diet dari segi perbuatannya, verb dia, ia adalah satu perbuatan di mana kita susun atur cara pemakanan kita mengikut kriteria tertentu atas tujuan tertentu. Maknanya tu kita dah ada disiplin dan ada kita punya aturan pemakanan. Itulah sebenarnya maksud diet. Dan komponen utama di dalam diet yang betul, ilmu diet yang betul ni adalah mesti ada ilmu ataupun fakta yang betul dan tepat. So, cuba kita bayangkan balik selama ni apa yang kita buat selama ni, kita kadang-kadang buat secara sembrono. Mak Saleh dia kata sembrono. So bila kita buat secara sembrono, hasilnya adalah apa yang badan kita jadi sekarang ni lah. Masalah apa yang kita ada. Dan saya rasa setiap orang yang ada dekat sini, dia ada masalah-masalah dia masing-masing. Okay, saya tak nak sebut lah, tapi secara sekali lalu masalah-masalah common yang daripada zaman dulu penyakit tok nenek kita dulu masih ada lagi zaman sekarang. Kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, masalah go out, sakit go out, gout. Tu adalah penyakit-penyakit yang sejak daripada zaman dulu sampai sekarang. So tu adalah diet sebenarnya. So cuba you all angkat tangan siapa sini yang memang nak kurus? Siapa yang dah frust dengan badan sendiri? Siapa yang dah mula makan ubat-ubatan hospital? Saya nak tanya makan ubat-ubatan ni sebab bila kita dah mula berkawan dengan ubat-ubat hospital, dia akan ada satu persepsi dalam diri kita, ya Allah payahnya nak berhenti ubat-ubat ni. Kalau dah makan ubat-ubat yang sebeban gini, kena makan seumur hidup. Tu biasanya persepsi kita ada bila kita dah start makan ubat. Saya nak bagi tahu dalam dunia ni semua penyakit kita boleh reverse. Semua penyakit ada ubat dia kecuali satu. Penyakit apa? Penyakit mati. So kalau dah sampai penyakit mati, kita dah tak boleh nak buat apa dah. Okey. Dan siapa yang sini yang solat sambil duduk? Siapa yang selalu letih, mengantuk, tak ada tenaga, walaupun work from home. Sekarang ni kebanyakan daripada kita work from home, betul tak? Tapi bila duduk kat rumah tu, ingatkan kalau pergi kerja kita letih. Tapi rupanya bila duduk kat rumah lagi letih, lagi mengantuk, lagi tak ada energi. Siapa yang ada masalah ni? Siapa yang selalu ada masalah angin dalam badan, sebu, sakit perut, siapa yang ada masalah ni? So ini adalah antara masalah-masalah yang biasa kita hadapi. Dan saya nak bagi tahu kalau anda ada segala permasalahan ni, you are at the right place, insya-Allah. Sebab kita akan bantu anda untuk tangani satu-satu masalah ni daripada apa yang kita akan discuss dekat sini nanti, insya-Allah. Okey. So kalau kita tengoklah orang dia biasanya bila kita tengok orang-orang yang aktif boleh pergi hiking, boleh cycling, jogging, bodybuilder, boleh zumba, hip hop semua kan. Kita nampak macam sehat. Betul tak? Tetapi yang penting sekali ni luaran tau. Yang penting sekali adalah bagi saya kita sehat dalaman. Tak semestinya orang kurus itu sehat. Siapa setuju? Siapa pernah dengar perkataan skinny fat? Skinny fat. Saya rasa saya tulis dalam Facebook saya hari ni. Ataupun TOFI. Siapa pernah dengar? TOFI. Thin outside, fat inside.
So orang-orang yang ada masalah skinny fat, dia kurus, tapi bila kita timbang dia, bila kita tengok result darah dia, dia punya kolesterol dia tinggi melangit. Tapi badan kurus, badan slim. Ramai tak kawan kita gitu? Dan bila kita dah banyak tahun kita tengok dalam program hormon diet ni, ramai sangat daripada peserta hormon diet bila datang pada saya, pada coach-coach lain badan memang slim, kecil, molek, comel saja. Tetapi bila tengok result darah, bila tengok Carada punya scale tu, dia punya result dia tinggi sangat visceral fat dengan LDL dan triglyceride. Okey. Pernah tak kita baca atau dengar berita gini? Nampak tak? Sudden collapse, lelaki tiba-tiba rebah meninggal, mati mengejut depan lift. Selalu tak kita dengar Stres punca orang muda maut diserang sakit jantung. Kalau dulu sakit jantung ni adalah orang 50, 60, betul tak? Tapi sekarang ni orang-orang muda. Orang-orang muda stres dan mati mengejut. Balik daripada main futsal, collapse, meninggal. Balik daripada main badminton, jatuh, meninggal. So banyak sangat kes-kes mati mengejut. Dan yang terbaru sekali adalah arwah Haziq. Saya rasa you all dengar lah berita ni. Kita hadiahkan Al-Fatihah untuk beliau. Okey. Dan beliau baru berumur 27 tahun. So wallahu alam tak tahu apa sebenarnya masalah beliau, tapi kebiasaannya apa yang dirumuskan oleh pakar-pakar kemungkinan ada keradangan di dalam badan arwah. Okay, so wallahu alam, tak tahu apa sebenarnya punca, tapi most probably adalah keradangan ataupun inflammation di dalam badan. So macam mana kita nak tahu kita ni sihat ataupun tidak? The best is actually blood test. Siapa dekat sini yang memang dia setiap tahun mesti dia check darah dia? Okay, tepuk dada, tanya masing-masing punya jawapan. So kalau anda memang every 6 months ataupun every year memang ada buat blood check, pergi ambil darah yang dekat sini, yang dekat ujung jari ni, di sini tak aci, kena ambil blood yang dekat sini, ada result dia. Okey, tu adalah satu perbuatan yang amat bagus sekali, sebab at least kita tahu kita punya tanggungjawab kita untuk aware tentang kesihatan dalaman. Sebab daripada result darah, dia tak pernah menipu, InsyaAllah. Kecuali lah kalau blood tu technical error, bawa lab, red blood cell tu pecah, hemolyze dan sebagainya. Tapi secara naturalnya, secara azalinya, bila kita tengok result darah, InsyaAllah dia tak pernah menipu. Kalau dia kata uric acid tu tinggi, memang tinggi lah. Ni saya letak contoh-contoh result darah. Okey, bagi anda yang memang dah pandai baca result darah, tahniah, Alhamdulillah. Tapi bagi anda yang masih tak pandai lagi nak baca, tak tahu nak tengok tak tahu apa benda, tahu tengok kolesterol apa semua, kena belajar. Dan Alhamdulillah dalam grup kami, dalam grup hormon diet, kami akan ajar bila anda join, anda nak buat program dan sebagainya, InsyaAllah kita akan bantu anda, bantu ajar untuk baca result darah masing-masing secara ringkas. Bukannya nak detail macam doktor pakar baca, no. At least kita tahu kalau result ni bacaan dia gini, apa maksud dia. Tu satu. Tapi yang lagi penting kita kena tahu, kalau tak pandai baca pun tak apa, at least kita tahu. Okey, kalau result yang ni tinggi, apa yang kita kena buat. Yang tu lagi penting. So contoh kalau kita tengok total kolesterol dia tinggi, okey, HDL dia cantik, okey, kolesterol baik dia, triglyceride dia okey, dia punya LDL dia, cuba tengok. LDL ni adalah, kalau nak bahasa senangnya kita kata kolesterol jahat lah. Tapi sebenarnya dia bukan jahat, dia ada kerja dia. Kolesterol yang bertindak sebagai bas dalam tubuh kita. Nanti kita akan ajar detail lagi. So orang ni dia kolesterol dia tinggi, kolesterol yang jahat dia ni tinggi. So at least dia kena tahu, apa yang dia kena buat nak makan apa, nak buat apa aktiviti yang dia kena elak, apa yang dia kena buat. So semua benda ni you kena ada ilmu. Dan kalau nak ada ilmu tu nak buat apa? Kena belajar dengan cara yang betul. So kebanyakan daripada kita bila ambil ambil darah dekat lab, buat balik result tu dekat rumah, simpan dalam drawer. Tak tahu.
Doktor dekat klinik pun tak sempat nak tolong baca. Bila ambil dekat lab pun tak tahu nak buat apa. Last-last duduklah dalam drawer tu bertahun-tahun. So dalam program ni insya-Allah kami akan bantu anda untuk baca dulu result darah dan untuk bagi guide macam mana kita nak buat dengan result darah tersebut. Okey. So sebenarnya apa masalah dia ni? Masalah dia adalah kita terikat dengan beberapa mitos yang kita rasa macam kita ni dah syok sendiri. Kita rasa apa yang kita buat ni macam betul je, tapi sebenarnya itu adalah salah faham kita tentang kesihatan. Ada orang kata, kalau kita pakai bengkung, saya just ringkas lah ni. Kalau kita ambil spa, kita pergi spa, sauna, kalau kita tak makan nasi, tak makan malam, tak minum ais, ataupun kalau kita ambil ubat-ubat dekat farmasi ke mana, fat burner lah, ambil yang adik-beradik appetite suppressant, ubat-ubat berak, laxative, ataupun kalau kita exercise dengan teruk-teruk, banyak, kuat sangat exercise, kita rasa macam bila kita buat semua benda ni, berat badan kita akan turun dan kita akan sihat. So ni adalah antara mitos ataupun salah faham yang paling common dalam masyarakat kita dan sebenarnya paling bahaya. Sebab apa? Sebab kalau kita berpegang pada fahaman yang salah ni, sampai bila badan kita tak akan sihat? Sampai bila kita tak akan dapat turunkan kolesterol dalam badan kita? Sampai bila lemak perut kita tak akan dibakar? So ni adalah antara mitos-mitos dan saya nak dalam sini saya tak mampu nak explain dengan panjang lebar, tapi bila anda join program, bila berada dalam group WhatsApp, day by day sebab program ni hands on, saya akan explain every day, pakar-pakar akan bagi tahu apa sebenarnya di sebalik setiap mitos ini. So kalau anda nak belajar, kena join group WhatsApp. InsyaAllah kita akan ajar. Ramai juga yang sudah give up. Dia dah cuba macam-macam, kononnya dah pergi spa, kononnya dah setiap minggu pergi hiking, konon-kononnya dah aerobik setiap hari, konon-kononnya dah tak makan malam, 3 bulan dah tak makan malam, tapi tak turun-turun berat badan. Gula masih tak turun. BP, tekanan darah masih lagi tinggi. So dia dah give up. Dan dia sanggup cuba pelbagai cara. Saya nak tunjuk satu video yang agak ekstrim. Kalau you all tak boleh tengok, tutup mata. Video ni agak ekstrim dan agak panjang. Saya akan skip, tapi kalau siapa nak full video boleh minta dengan saya. Ini adalah satu benda yang ramai orang buat. Saya tak kata ni salah. Ini boleh buat, benda ni boleh buat, tapi mesti under supervision doktor pakar yang betul-betul tahu indication dia. Maknanya kenapa kena buat, apa yang perlu disediakan, apa komplikasi dia dan sebagainya. So anda tengok This is Dr. Bernard Belholm, and in this video I'm going to go through the extended basal lipoabdominoplasty. Also, ini macam-macam jenis operation untuk buang lemak. Cuba anda tengok. So, macam-macam prosedur, macam-macam cara. Saya skip ni yang open, yang kita buka. Tadi yang tummy tuck, dia liposuction dia sedut lemak. Yang ni dia buka, dia open So yang ni dia dah buang lapisan lemak. Nampak macam lemak apa tu? Siapa yang suka makan tetel? Itulah lemak dekat abdomen kita ataupun lemak dekat belly, dekat perut kita
Okay. So agak-agak lah you all sanggup ke? Agak-agak sanggup tak gitu? So saya tak tahulah kalau memang dah terpaksa memang tak apa sebab under supervision doktor pakar dan sebagainya, tapi kalau saja-saja as a cosmetic dah tak ada cara lain tapi masih ada cara lain tapi nak buat juga, so saya rasa kena bersedia dengan pelbagai risiko. Saya nak bagi tahu you all lemak yang duduk dekat kita punya belly tu, dekat perut. Cuba pegang perut masing-masing, cuba pegang perut. Jangan pegang perut orang sebelah kita tu, pegang perut masing-masing. Ada tak lemak tu? So lemak yang dekat perut kita tu kita rasa je duduk diam je dia duduk situ kan. Pegang jangan tak pegang, rasa. Ada tak bergerak-gerak lemak kita tu? Tak ada kan? Dia duduk senyap je, kecuali lah orang yang mengandung. Orang yang mengandung tu yang bergerak tu adalah baby dia dekat dalam. Tapi lemak yang dekat perut kita, yang kita rasa seakan dia duduk diam, sebenarnya lemak tu adalah metabolically active. Dari segi fiziologi, lemak yang duduk dekat perut kita tu sebenarnya dia aktif. Dia bergerak. Dia bergerak buat apa? Dia bergerak mengeluarkan bahan-bahan kimia yang meradangkan badan kita. Allahu Rabbi, kita tak rasa tu, kita tak nampak. So benda-benda yang keluar daripada lemak yang dekat perut itulah yang akan pergi serang ke salur darah, yang akan block salur-salur darah, yang akan rosakkan saraf kita, yang akan rosakkan buah pinggang kita. Itulah kerja lemak because lemak tu adalah dia punya sifat dia metabolically active. Dari segi metabolik dia aktif dan dia sentiasa bekerja menyebabkan keradangan. So nak tak nak, then we have to throw away the fat dengan cara yang selamat yang saya akan bagi tahu sebentar lagi, insyaAllah. So faktor kejayaan yang saya nak share, yang pertama kita mesti faham 6 benda ni. Yang pertama kita kena faham hormon. Yang kedua kita faham keradangan ataupun inflammation. Yang ketiga kita faham exercise yang betul. Yang keempat, kena faham tidur. Siapa yang tak faham tidur, dia tak akan berjaya. Yang kelima, kena faham pemakanan. Yang paling penting sekali, faham pemakanan. Yang keenam, mesti ada guidance. Dia tak boleh buat membabi buta, tak boleh buat ikut Dr. Google, dia tak boleh buat ikut-ikut pandai, tak boleh. Dia kena ada professional guidance. Dan inilah biasanya, number 6 inilah yang kami bagi sebagai servis kami kepada community, kepada anda yang nakkan guidance daripada kami, insyaAllah. Okay? So pertama sekali saya akan explain sikit tentang hormon. Sikit je tak banyak. Sebab hormon ni kita belajar selama 6 bulan kalau dekat universiti 6 bulan tu adalah macam-macam jenis hormon. Blok endokrinologi 6 bulan secara keseluruhan. Maknanya hormon yang melibatkan jantung, melibatkan buah pinggang, melibatkan paru-paru, melibatkan otak, semua tu dia ada hormons dia. So hormons dalam badan kita ni dia ada banyak. Banyak sangat Allah Subhanahu Wa Taala jadikan hormon dalam badan kita tu, fungsi dia Masya Allah. Sehingga nak gerakkan, nak kelip mata tu adalah fungsi hormon. Sebab dia adalah molekul kecil yang akan berinteraksi antara sesama sel. So dia perlukan hormon, nak gerakkan saraf, nak gerakkan tangan, nak contractkan otot. Otot kita nak contract, nak kecut, nak apa semua tu, jantung nak berdenyut, semuanya perlukan hormon. So ni adalah bahan kecil dalam badan kita, tapi fungsi dia kalau tak ada hormon ni, kalau rosak dekat mana-mana gland, dia akan menyebabkan kita habis satu badan. Dan hormon semua ni yang saya tunjuk sini ni, dia dikawal oleh master gland dia. Master gland dia ada dekat otak. Kecil je. Ya Allah, Masya Allah, sebesar beans. Biji kacang, pernah tengok kacang edamame tu? Siapa kacang soya, kacang edamame tu? Ataupun sebesar chickpeas, kacang kuda yang kita makan tu, dia sebesar tu je dekat tepi otak ni. Sini. So kalau orang yang ada masalah otak, sama ada accident, injury, ada ketumbuhan, ada kena trauma ke apa ke, dia boleh menyebabkan bila kena dekat pituitary gland ni, kelenjar ni, dia akan menyebabkan hormon akan jadi tak balance. Dan hormon-hormon inilah yang kawal semua fungsi.
kidney, buah pinggang, mengawal breast, mengawal thyroid, tulang, testis, ovary, muscle dan sebagainya. So Allah Subhanahu Wa Taala, dia maha kuasa, kita tak nampak sebesar-besar kita manusia ni rupanya ada satu benda kecil yang kawal keseluruhan badan kita, dan itu adalah pituitary gland dekat otak kita. So banyak sangat penyakit-penyakit yang disebabkan oleh hormon yang tak balance, kencing manis, masalah thyroid dan sebagainya. Tapi saya just nak letak sini satu, ni adalah antara masalah yang orang dia rasa macam pelik. Dia rasa macam pelik, dia rasa macam betul ke penyakit ni kita panggil autoimmune disease. Siapa pernah dengar penyakit ni? Autoimmune disease ni adalah penyakit di mana sel-sel dalam badan kita tu dia tak boleh nak berinteraksi secara normal. Sepatutnya dia berbaik-baik antara satu sama lain, dia bekerjasama, teamwork kan dalam badan kita tu. Tetapi ada sel-sel dalam badan kita, bila dia tak kenal sesama sendiri, dia pergi attack sel-sel tu. Dan ini antaranya adalah disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon, keradangan dan sebagainya. So, contoh-contoh autoimmune disease ataupun penyakit-penyakit autoimmune. Autoimmune maknanya sel badan kita pergi attack sel kita sendiri, menyebabkan rosak radang dan sebagainya. Okey, ni nama-nama lah, multiple sclerosis, Guillain-Barré syndrome, macam-macam nama, fibromyalgia, Wegener's granulomatosis, ni nama-nama dia. Ni yang jenis-jenis thyroid. Thyroid dia bukan thyroid saja, dia ada penyakit-penyakit thyroiditis, Hashimoto, Grave. Kalau dekat kulit, ni siapa-siapa yang ada eczema, vitiligo, psoriasis, ni adalah jenis-jenis, antaranya adalah autoimmune. Saraf, yang ada penyakit saraf, penyakit usus, yang ni ramai juga ni. Penyakit usus, penyakit-penyakit sendi, rheumatoid arthritis, antaranya adalah autoimmune. Dan yang selalu juga kita jumpa adalah SLE. Pernah dengar SLE? Lupus erythematosus ataupun hemolytic anemia. Okey, tiba-tiba sel darah tu dia attack sesama sendiri, ataupun ada antigen dalam badan tu yang menyebabkan sel darah merah tu di attack dan menyebabkan sel darah merah pecah, jadi HB suddenly drop, bleeding dan sebagainya. So kalau bleeding dekat luar apa semua ni tak apa, tapi kalau bleeding dekat otak boleh tiba-tiba jadi stroke dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. So ini adalah antara penyakit-penyakit yang sekarang ni yang makin berleluasa, yang kadang doktor dia tak boleh, dia tak tahu nak diagnose apa punca dia, tak tahu punca dia. Jadi kebanyakan penyakit-penyakit ni kadang-kadang doktor letak nama idiopathic. Kalau you all cari dalam buku dalam internet, idiopathic disease ni adalah penyakit-penyakit yang kita tak boleh nak diagnose, kita tak tahu punca penyebab dia. Tapi ada seorang doktor yang kelakar ni, dia kata idiopathic ni, kalau you all nak tahu the doctor is idiot, the patient is pathetic. Okay, so lawak je lah So penyakit idiopathic ni sebenarnya adalah penyakit yang kita tak tahu punca dia. So, selain daripada ketidakseimbangan hormon, inflammation atau radang adalah punca utama. Selalu kita dengar kan sekarang ni musim-musim COVID ni, doktor cakap radang paru-paru, radang paru-paru. So, radang ni sebenarnya mekanisme yang Allah jadikan dalam badan kita untuk protect kita. Radang ni sebenarnya mekanisme untuk buang sel-sel mati, untuk bentukkan balik sel yang dah rosak, dan untuk kembalikan ataupun rejuvenate balik sel-sel kita yang dah hilang fungsi. Tu adalah sebenarnya proses radang, acute inflammation. Tetapi kalau acute inflammation ni dia tak boleh nak cope, kerosakan tu terlalu banyak, dia tak boleh nak cope, dia akan menjadi chronic inflammation. So, masalah kronik inilah yang membawa kepada problem-problem penyakit lain, contohnya jantung, buah pinggang, paru-paru, penyakit saraf, tulang dan sebagainya. So, tu adalah inflammation. Okay. So, semua elemen ni penting untuk kita punya tahap kesihatan kita. Setuju? Mesti ada hydration yang baik. Kalau orang yang tak ada hydration yang baik, sel tak boleh nak berfungsi.
mesti stress free. Kalau ada stres menyebabkan badan kita tak dapat berfungsi dengan baik. Stres ni bagus, tetapi kronik stres kita tak mau. Tidur, nutrition, exercise dan semua ni akan menjadikan badan kita mantap ataupun fit. Okay, now saya nak masuk kepada nutrition. Kenapa pemakanan ni ataupun nutrisi adalah elemen penting dalam kehidupan kita? Okay, sebab tengok ni. Sebab apa? Sebab nutrisi ni sebenarnya dia berkaitan dengan genetik kita. Jin. Bukan jin afrit tu. Malam-malam ni cakap jin-jin ni. So, genetik kita sebenarnya genetik makeup lah. Kita kata genetik makeup kita ataupun pembuatan genetik ataupun baka faktor baka seseorang itu ditentukan oleh pemakanan. Dan ini adalah antara gene influencer okay, gene influencer makanan-makanan dan daripada bahan-bahan apa. Contoh turmeric. Turmeric ni apa? Kunyit. Ada kat dapur kita tiap-tiap hari. Tapi berapa kali sehari kita guna? Tak guna. Beli juga ayam KFC. Betul? Beli juga ayam Mary Brown. Padahal ada kunyit kat dapur. Boleh je letak garam kunyit sendiri. Kenapa beli ayam KFC? Oh, sebab dia rangup, rasa macam western sikit, macam ayam makan KFC tu kan. Padahal kita ada kurkumin. Dalam turmeric ada kurkumin yang akan menyekat keradangan dalam badan kita. So, kalau nak jadi sikit-sikit kerosakan, kunyit ni, kurkumin ni, dia akan sekat keradangan tu. Ataupun contohnya, tengok ni. Sardines, mushroom. Saya suka ni ambil contoh mushroom. Siapa sini yang tak suka mushroom? Rugi. Sebab musim-musim COVID inilah kita perlukan mushroom. Kenapa? Sebab jin ataupun sel baka di dalam badan kita tu, dia perlukan zinc dengan manganese. Dua bahan ini ada dalam mushroom. Dan inilah yang akan influence kita punya pengoksidaan sel. Pengoksidaan ni adalah sel-sel yang dah terbebas menjadi radikal bebas, dan zinc dengan manganese ni akan dia protect balik sel-sel yang rosak tu, dan dia akan kejutkan balik sistem imun kita yang sedang tidur. So siapa yang dalam grup ni, hari tu saya dah cerita pasal macam mana zinc dengan manganese ni dia jadi pelindung kita daripada jangkitan COVID dan sebagainya. Ni adalah antara makanan yang penting yang perlu ada dalam meal kita setiap hari. So, kalau kita tengok masalah-masalah yang saya sebut tadi tu, keradangan, hormon dan sebagainya, dia amat berkaitan dengan masalah obesiti. Dan obesiti ni dia bukan saja di Malaysia. Ada satu statistik yang saya ingat lebih kurang dalam 10 tahun lepas statistik ni dari satu paper tu. Statistik masalah obesiti dekat Malaysia ni adalah 1 in 3. Maknanya daripada 3 orang, daripada 3 orang mesti ada seorang yang overweight atau obese. Tu 10 tahun lepas. Cuba kita tengok sekarang ni. Tengok orang sebelah kita. Kalau ada 3 orang, mesti ada seorang yang at least overweight ataupun obese. Sekarang ni tak tahulah, mungkin 1 in 2, 1 in 1, saya tak tahulah. Mungkin latest statistik kita gitu. Dan kalau kita tengok obesiti ni, punca dia, salah satu dia punya risiko, faktor risiko dia berkaitan dengan kanser. So kanser ni mungkin bukan disebabkan oleh obesiti, sebab dia multifaktorial, dia banyak faktor-faktor lain, toksin dan sebagainya. Tetapi obesiti ni adalah salah satu faktor risiko yang paling kuat. Kenapa kanser boleh berlaku. Dan kita kena ingat daripada apa yang saya bagi tahu tadi, semua tu masalah tu kita nak kalau boleh free of those diseases yang saya bagi tahu tadi. Tetapi tak ada shortcut. Nak bagi tahu tak ada shortcut. Dan kalau kita rasa kita nak ambil shortcut shortcut mungkin boleh jadi a quick way to hospital. Maksud dia apa ni? Maksud dia kalau orang yang nak shortcut ni, ambil pil-pil slim lah, ambil pil-pil bakar lemak lah, cuba buat tu, cuba buat ni, end up dia akan rosakkan badan dia
masuk ICU nanti. Okay, so tak ada shortcut nak tak nak memang kita kena baiki balik badan kita. Dan cara nak baiki balik badan kita adalah kita tukar cara lifestyle kita. Okay. Okay. Saya nak masuk tentang penyakit sikit saya nak sentuh. Okay. Ada siapa-siapa dekat sini yang pernah buat skop Skop ni mungkin dia pernah ada gastrik sebelum ni, mungkin dia pernah ada ulcer sebelum ni. So skop ni kalau normal kalau orang yang kita tengok skop orang yang normal tak ada masalah apa-apa, dia cantik je, nampak tak? Tapi orang yang ada masalah, nampak ni, mungkin dia pernah ada bleeding dia buang air besar, dia keluar darah ke, ataupun dia rasa sebu-sebu, sakit perut ke ni adalah antara biasanya yang kita tengok kalau orang yang ada masalah polyps. Siapa biasa tengok polyps? Dan bila dia dah jadi besar ni, giant polyps biasanya dia dah hampir sumbat dalam usus kita. Dan bila dah hampir sumbat, kita akan ada masalah sembelit dan sebagainya. So, ada beberapa jenis polyps yang boleh bertukar jadi kanser. Na'udzubillah min zalik. Dan bila dah jadi kanser, kita terpaksa potong, buang bahagian usus ni. Bila dah dibuang, terpaksalah letak bag dekat luar. Siapa pernah tengok siapa yang ada ayah dia, atuk dia yang ada masalah ni Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Saya doakan moga-moga kita semua dijauhkan. So terpaksa pakai ni sama ada 6 bulan, setahun, seumur hidup, wallahu alam. Bergantung kepada kadar pemulihan masing-masing. Okey, ni adalah colostomy bag. Ada juga masalah disebabkan oleh hormon tak stabil, keradangan dan sebagainya. Ia menyebabkan kencing manis. Okey, siapa sini yang pernah tengok kaki kencing manis, dia akan familiar dengan healthier. So that ni adalah kaki di mana orang ni dia dah ada luka, dan luka ni telah masuk ke dalam, dah berlubang, dah sampai keluar ulat dan sebagainya. Dan doktor ni dia nak cuci luka. it can heal better. But if you feel discomfort, you let me know, okay? Sure. Okey. Kita buang dulu ni. Nampak tak? So I've Kita been pretty terpaksa impressed buang by dulu. your dressing. That's pretty good. How Sebab often do yang you dress ni it? adalah yang dah mati. Okey. Kita buang dulu sel yang mati sampai bersih. Nampak tak? Dan kita akan freezing. bersihkan sampai dia keluar darah sikit ni. Kita bersihkan. Sebab bila dah keluar darah sikit, maknanya dah ada sel-sel yang hidup. Tadi sel-sel mati tu yang dekat luar. Okey, kita bersihkan sampai dia betul-betul clean In that time or just it Yeah. Okey. happens something? Ni No, nampak you can dekat go dalam there. ni. Maknanya Yeah, dah you can get that done. sudah Plus ada us doing laser. pendarahan, All these sudah things ada will be sel good. yang hidup. All these things will be You good. have to. We scrape down all the dead skin and apply the laser. Okay. Yes, always, always, always. Because of the weight, So, kita tak tahulah macam mana hidup kita in future sebenarnya. Na'udzubillah min zalik, kita tak nak semua penyakit-penyakit ni. Tetapi kalau ada faktor-faktor risiko maknanya saya sebut tadi tu, masalah keradangan, hormon yang tak stabil, faktor keturunan pun ada. Penyakit-penyakit ni dia ada faktor keturunan kencing manis, darah tinggi, masalah gout, masalah jantung, semua penyakit ni dia ada faktor keturunan lah. Tapi faktor keturunan ni berapa persen je? 1-2% saja, sikit saja, depends on penyakit apa. Katakan 5% faktor keturunan, 95% lagi adalah faktor lifestyle kita. So jangan nak salahkan nenek moyang, mak ayah kita kalau kita ada kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Okay, kita sebenarnya yang bertanggungjawab pada diri kita sendiri. Okay, banyak penyakit-penyakit, cyst, fibroid, siapa yang biasa dengan cyst, macam-macam macam-macam bentuk cyst yang kita keluarkan, yang kita operate. Okay, cancer, breast cancer dan sebagainya. Saya just tunjuk gambar lah. Gout, masalah gout ni common. Masalah go out. Go out. So, gout ni memang purely keradangan dan faktor pemakanan dan lifestyle.
So gout kita akan bincang dengan lebih detail lagi, tapi secara sekali lalu saya boleh bagi tahu uric acid saya rasa kalau kita cek darah lah, almost 50% orang ada masalah uric acid dia tinggi. Cuma tunggu masa je dia nak rasa sendi dia sakit ataupun tidak. Betul tak? Tiap-tiap kali tengok blood result, Masya Allah, 300, 400, 500. Kadang-kadang orang yang kalau uric acid 200-300 tu dia dah rasa sendi dia. Dia dah rasa bengkak, sakit sikit. Tapi ada orang yang threshold dia tu belum sampai lagi. Pain threshold dia tu masih tinggi, dia tak rasa. So, bila dah tinggi sangat uric acid dia 5-600 ke, barulah sendi dia tiba-tiba bengkak, barulah tiba-tiba keluar dia punya tophi dia. Siapa pernah tengok orang gout yang keluar dia punya uric acid dia tu, yang macam nanah tu? So benda-benda ni adalah daripada pemakanan. Ni adalah favourite ni, orang yang suka ni, benda-benda ni adalah favourite. Bukan salah makanan sebenarnya, tapi badan kita sebenarnya yang telah radang daripada dulu. Dan makanan-makanan yang tinggi purin ni, dia akan menambahkan kerosakan dalam badan kita. Okay? Saya sebut tadi orang yang ada gout yang teruk. Bila gout ni terlalu teruk sampai ada kerosakan sendi dan sebagainya, dia boleh mengakibatkan masalah sendi yang rosak. Saya nak tunjuk macam mana sendi orang gout yang dah rosak ni. Okay. So dia kena sendi dekat sini. You all tengok around her big toe joint, which is the most common macam spot mana to kita get gout. keluarkan dia punya Already numbed her up, uric so she should crystal dia. hopefully not feel any of this. And what we have here is an 18 gauge needle. This is all tophi. Okay. Ni yang lembut yang kita boleh picit keluar, yang lembut dia boleh keluar. Tapi kalau yang keras dia terpaksa potong, dia keluarkan. Okay, yang lembut masih boleh Just keluar. with the actual gout. That was pretty crazy, Doctor. Stuff you can avoid. Okay, tu yang lembut boleh picit. Yang keras, ni yang keras Okay, kita terpaksa potong, terpaksa keluar. There it is. Here it comes. It's like a brain. This is your brain on gout. Okay, nampak Pathology. Okay, dah keluarkan. Which is causing some irritation in his steel toe shoes. So today we're going to go ahead and take it out. Have you named it? Ni ada satu Jesse. lagi yang sampai sendi dia rosak ni. Tu yang keras tu, nampak macam cheese. Okay. So dia dah tak sakit sebab kita dah bius tadi. So ni adalah sebenarnya ni adalah sebenarnya uric acid crystal Drink cherry Okay, so beer. siapa yang nak video ni boleh minta nanti saya bagi So ni saya just nak tunjuk bahawa kalau dah berlaku komplikasi kepada sendi uric acid ni dia bukan saja dia merosakkan sendi, yang tu dah satu hal dah. Sendi jadi bengkok, sendi jadi deform tak boleh nak buka tutup. Jadi bengkok Uric acid yang paling bahaya sekali yang dia akan rosakkan adalah buah pinggang. So berhati-hati anda yang tinggi uric acid mesti ada ilmu macam mana nak jaga balik, turun balik paras uric acid ke paras yang normal. Okay, berhati-hati. Okay, now macam mana kita nak dapat lasting fat loss? Ni untuk orang yang nak turun berat badan, nak baiki keradangan, nak turunkan kolesterol dan sebagainya. Yang pertama sekali kita kena balancekan hormon kita. So ada cara macam mana Dan step ni, 3 step ni kena ingat sebab step inilah yang penting untuk kita jaga keseluruhan badan kita. Pertama, kita kena padamkan api keradangan kita. Tadi kan saya dah tunjuk inflammation ataupun radang. Yang kedua, kita kena stabilkan hormon. Dan yang ketiga, kita kena increasekan kita punya kekuatan dan hormon pembaharuan. Kekuatan tu maknanya exercise. Tak semestinya join Zumba, aerobik, tak semestinya. Tapi kalau nak aerobik, bagus. Aerobik dengan cara yang betul. Zumba dengan cara yang betul, boleh. Tetapi increasekan kekuatan ataupun muscle mass kita, otot kita.
So bila kita exercise, kita fokuskan lebih, kita ada cardio. Nak exercise cardio boleh, nak pergi hiking, nak jogging, nak treadmill apa semua boleh. Tetapi mesti balancekan dengan exercise yang tambah otot. Kenapa? Sebab otot bila kita tambah komposisi ataupun mass muscle kita, automatically otot ni dia akan bakar lemak yang berlebihan. Dan exercise juga bagus sebab otot yang aktif dia akan mengaktifkan insulin reseptor kita. So kalau kita exercise, kita sentiasa walk, jalan, naik turun tangga dekat rumah, dumbbell ke apa semua kita akan menyebabkan insulin reseptor kita yang dekat otot tu akan jadi stimulated ataupun dia akan jadi aktif dan dia akan bekerja dengan baik untuk bawa gula masuk dalam darah. Sebab tu orang yang ada masalah kencing manis, gula payah nak kontrol, insulin payah nak balance, tolong exercise. Tak semestinya exercise yang hebat-hebat, yang kuat-kuat pergi gym angkat berat sama semua tu, tak. Setiap hari walk ataupun jog, jalan je slow-slow ataupun naik treadmill slow-slow. At least you move around, bukannya duduk je melepek je atas kursi, no. Okay. Dan hormon pembaharuan ni adalah hormon-hormon yang dibebaskan pada waktu malam masa kita tidur. Ada tak dekat sini yang tidur waktu malam dia tak off lampu dia? Ada, bukan budak je, orang tua pun ada. Saya pernah tanya doktor, saya tak boleh tutup lampu sebab saya takut. Ada. Ataupun doktor, saya tak boleh tutup lampu sebab nanti saya rasa macam tak boleh bernafas. Betul tak? So saya nak bagi tahu kalau anda tidur dalam bilik yang terang, tak off lampu anda, hormon-hormon yang nak repair badan kita tak akan dihasilkan. Hormon melatonin, growth hormone, acetylcholine, semua ni adalah hormon-hormon yang dibebaskan pada waktu tidur malam dalam bilik yang gelap. So no wonder lah you all tidur dalam bilik terang ataupun biasa orang lelaki tengok TV. Tengok bola, dia tengok bola depan TV cahaya tu blue light banyak tu. Ataupun cikgu-cikgu, minta maaf lah cikgu cikgu ni bagus sebenarnya tapi kadang-kadang overwork, tanda ketap periksa depan komputer, tertidur apa semua, blue light daripada komputer tu keluar. So dia akan suppress, dia akan menyebabkan hormon-hormon yang nak repair badan kita tu tak akan dihasilkan. So you all perasan kalau kita tidur dalam bilik terang ataupun tidur kita tak cukup, deep sleep kita, REM sleep kita tak ada, quality tidur kita zero, bangun pagi esok BP suddenly naik. Betul? Bangun pagi esok bila kita cek gula dalam darah, zoom terus naik. Bangun pagi esok kita sakit kepala. So benda-benda inilah disebabkan oleh cara lifestyle kita yang kita dah buat selama ni yang telah merosakkan badan kita. Bila kita tidur juga tak cukup, dia akan mengumpul lemak, especially lemak dekat mana? Dekat perut. So mulalah kita marah bila orang tanya, berapa bulan pregnant tu? Ya Allah, saya tak kata orang lain saya pun kena juga dulu. Masa saya zaman-zaman jahiliah saya tak tahu So sampai kita ni bukan main exam tiap-tiap malam, study apa semua, waktu on call apa tak cukup tidur apa semua, tiba-tiba terkejut badan tak ada gemuk sangat masa tu tapi perut naik tinggi. Sebab apa? Kortisol tinggi, stres hormon tinggi, dia akan pergi letak tepek lemak tu especially dekat perut kita dan dekat organ-organ kita, dekat jantung dan sebagainya. So be careful ilmu mesti ada. Okay? Plank, this is simple exercise yang kita boleh buat. Archery, memanah very good sebab dia stimulate ataupun muscle-muscle kita dekat bicep dan sebagainya, dekat shoulder, dan dia juga increase blood flow kita kepada otak, brain. So dia increase focus, concentration, dia melambatkan proses nyanyuk dan sebagainya. So archery is one of the best sukan yang kalau you all nak buat. Okay. So kita masuk part makanan dah pukul 10 dah. Saya cuba summarize sikit lagi So makanan ni yang penting sekali ini adalah ilmu yang kita tak boleh bercakap dalam masa 5-10 minit. Sebab dia adalah ilmu yang mesti hands on. So bagi anda yang nak belajar dengan lebih detail lagi ilmu ataupun rahsia-rahsia yang ada dalam setiap makanan yang anda suap ke mulut tu,
Bukan suap ke mulut kita saja, tapi kita suap makanan ke mulut anak kita. So ilmu tu adalah antara ilmu yang wajib kita ada. So jika anda berminat nak tahu dengan lebih detail lagi, anda mesti tanya dan mesti belajar secara continuous. So kita punya continuous learning, insya-Allah dalam grup WhatsApp, dalam grup Telegram dan sebagainya. Anda tanya orang yang ajak anda ke meeting ni, nanti beliau akan bagi tahu. So dalam pinggan makanan kita mesti ada 4 komponen ni. Dan one of the best diet, saya tak kata the best lah, tapi one of the best diet adalah Mediterranean diet. Okay, ada lemak yang baik, ada protein yang berkualiti tinggi, ada karbohidrat yang betul, dan ada banyak sayur-sayur dan buah. Okay, saya tahu apa yang you all fikir. Kita dah buat lah benda ni dulu. Kita dah memang dah hidup, memang dah benda-benda ni ada 4 benda ni. Tapi sebab apa tekanan darah masih tinggi? Sebab apa masih makan ubat simvastatin, ubat kolesterol? Sebab apa gout masih jadi tiap-tiap minggu? Sebab apa masih makan lagi ubat kencing manis walaupun dah buat semua benda ni, atas pinggan dah ada semua benda ni? Jawapan dia adalah sebab tidak ada perincian. Okay, satu-satu ilmu ni dia kena belajar dari awal A sampai Z. Dia tak boleh belajar sikit-sikit tak boleh, dia tak jadi. So saya teringat posting Dr. Zul dalam Facebook tadi. Saya cerita sikit, siapa yang baca posting Dr. Zul tentang ilmu yang sikit-sikit ni. Ada seorang tok guru tu, dia mengajar dekat masjid. Okay, so ada seorang jemaah yang dengar tu, dia mengangguk, dia mengantuk. Dia dengar mengangguk sambil khayal mengantuk. So tok guru tu ceritalah, ustaz yang mengajar tu cerita. Dia kata kita tak boleh solat. Ayat dia tak boleh solat tu dia sambung. Tapi orang yang mengantuk jemaah ni, dia dengar ayat tu je. Kita tak boleh solat, lepas tu dia pun tertidur. Sambil-sambil duduk tu. So, sedangkan ustaz tu, tok guru tu ajar kita tak boleh solat kalau tak ada wuduk. So dia pun pergilah dekat luar bagi tahu kita tak boleh solat, Ustaz tu kata kita tak boleh solat kan. Sedang tu berita tu dah jadi berita yang salah. So dia dapat ilmu yang salah. Sama juga dengan sini. Kalau you all dengar separuh je ilmu sini, tak boleh. Kena belajar continuous. Terus sambung supaya kita dapat tahu sebenarnya. Dr. Adibah kata kena makan lemak. Dr. Adibah kata kena makan protein jenis udang gini. So kalaulah kita dapat ilmu yang stoek kecil-kecil gini, sure anda akan fail. Sebab apa? Sebab tidak ada gabungan keseluruhan ilmu yang akan bagi anda kesihatan yang holistik. Keyword dia, ingat kesihatan holistik dapat daripada ilmu yang penuh, ilmu yang lengkap. So untuk dapat ilmu yang lengkap, kena belajar, kena berguru daripada hari ke hari. Okay, dan tanya orang yang ajak anda ke talk ini, dan insya-Allah beliau akan boleh providekan ilmu. So kalau kita tengok zaman COVID sekarang ni, saya nak sentuh satu artikel yang bagus sangat daripada seorang sahabat saya dekat USM, Dr. Hamid Jan. Beliau profesor sekarang ni, Profesor Hamid Jan dekat USM. Beliau tulis satu artikel bagus sangat, Nutrition, Immunity dan COVID-19. Pemakanan, sistem imun kita, sistem pertahanan badan kita dan jangkitan COVID-19. So dalam artikel ni dia bagi summary tentang macam mana virus ni dia masuk dalam badan kita. Virus masuk dalam badan kita, dia akan menerjah masuk ke dalam sel paru-paru, arteri, sel jantung, dekat buah pinggang dan dekat usus. So that's why orang yang ada masalah buah pinggang dia terganggu, kita kata ada renal impairment, ada renal failure, kena dialysis dan sebagainya, berhati-hati. Sebab organ itu adalah antara organ favorite COVID. So dia akan pergi attack dekat situ. Dan severity of the infection, maknanya keterukan jangkitan COVID ni, dia bergantung kepada umur, bergantung kepada
tahap kesihatan orang tu dan juga kepada tahap immune system dia, kepada askar-askar dalam badan dia. Okay, so kalau berumur yang dah lebih, kalau health condition dia tu ada kencing darah tinggi, gout, kolesterol, jantung dan sebagainya, yang tu lagi teruk dia punya tahap severity dia. Lepas tu Profesor Hamid Jan juga mengatakan bahawa makanan-makanan yang tinggi energi, protein dan micronutrients akan memberikan immune system kekuatan immunity yang bagus. Dan makanan-makanan yang tinggi vitamins dan minerals. Ni siapa yang masuk kelas saya sebelum ni? Ada vitamin D, ada vitamin A, ada vitamin C, zinc, iron, phytonutrients, antioksidan, fiber, probiotics, air. Semua benda ni kita provide dalam masa program 42 hari. So ni bukan saya kata ni Profesor Hamid Jan. So profesor yang buat kajian dalam nutrition dan dietetics. So ini semua adalah komponen penting yang kena ada dalam pemakanan kita. So inilah yang kami akan guide anda. Dalam program selama 42 hari, kita akan guide anda untuk dapat nutrisi yang padat dengan semua ni. Okay, insyaAllah. Okay, bagi anda yang dah dapat vaksin, ramai tak yang dah dapat vaksin dekat sini? Cuba komen yang dah dapat vaksin, cuba komen dalam chat box. Bagi anda yang dah dapat vaksin, jangan terlalu ada celebration yang awal. Sebab walaupun kita dah dapat vaksin COVID-19, tapi kalau kita tak jaga kita punya pemakanan kita, hancus kita punya immune system kita. Faham tak? So walaupun you all dah dapat vaksin, tetapi pemakanan yang padat dengan nutrisi mesti juga tak boleh main-main. Sebab benda ni dia adalah daripada kesihatan dalaman. Memang SOP penting, memang pakai mask penting, memang hand washing penting. Tetapi yang paling penting adalah dalaman kita, macam mana askar dalam badan kita nak protect kita. So tu adalah lebih penting. So for those of you yang dengar saya hari ni, walaupun anda dah ambil vaksin, tolong make sure anda particular juga dengan pemakanan. Okay? So dengar tu insyaAllah. So selama 42 hari, kita akan guide anda dengan beberapa peraturan atau cara makan. Sekejap je, 42 hari ni bukan lama. Sekelip mata je sebenarnya. So 42 hari kita ada beberapa pantang larang tertentu, dan bila kita kata pantang, dia mesti mandatory. Nak sihat kan? Nak elak daripada jangkitan COVID kan? Ataupun kalau kena COVID, kita tak nak jadi teruk kan? So make sure anda ada disiplin diri sendiri. Sebab once anda dah start program, saya tak akan pergi check jadi polis pergi kat dapur, jenguk kat pintu masak apa hari ni? Tak ada. Saya tak akan buat gitu. So semua benda tu adalah atas kita punya own responsibility. Tanggungjawab kita sendiri. Kita nak tipu-tipulah. Tapi end up, akhir sekali kita akan tengok result darah kita macam mana. So tu adalah tanggungjawab masing-masing. So ini adalah punca utama kerosakan badan kita adalah inflammation ataupun radang, dan pemakanan yang kita akan install ataupun kita akan guide anda dalam program ni adalah kita panggil anti-inflammatory diet. Dan ini adalah full guide, insya-Allah guide yang kami akan beri dalam program ni bukan saja pemakanan dari segi anti-inflammatory diet ni, tetapi anti-inflammatory lifestyle. Macam mana nak tidur, macam mana nak bersosial, macam mana nak buang air besar, macam mana nak buang air kecil, macam mana nak minum air. Semua benda tu kita akan bagi guide supaya anda dapat ilmu yang insya-Allah lah hopefully akan jadi saham akhirat masing-masing. Okay, sebab ilmu ni adalah ilmu yang kami dapat, yang kami akan ajar pada anda, dan insya-Allah anda akan ajar pada anak cucu masing-masing nanti insya-Allah. So ni adalah antara contoh-contoh inflammatory food. Saya tak akan detailkan dekat sini sebab semua ni kita akan bagi secara hands-on dalam grup bila anda dah start program nanti. So antaranya adalah red meat, daging-daging merah, dairy products, cheese, yogurt, susu fresh dan sebagainya,
fast food, jenis-jenis sausage, nuggets dan sebagainya, goreng-gorengan, fries, ayam goreng. Okey, gluten daripada kuih-kuih dan sebagainya, gluten. Dan juga gula, gula dalam bentuk soft drinks, dalam bentuk masakan dan sebagainya. So those are inflammatory foods yang kami akan guide, pimpin. Kita akan pimpin tangan you all untuk tahu dengan lebih detail lagi apa sebenarnya inflammatory inflammatory food. So, ni contoh dairy products lah. Okay, dairy, cheese. Cheese ni dia addictive, maknanya dia adalah menyebabkan kita ketagih. Jangan sangka sebab apa? Sebab cheese ni dia menyebabkan ada satu protein dekat otak kita ni, reseptor dia tu duduk dekat dengan opioid, dadah. So bila kita makan cheese, casomorphins tu dia ada opioid effects juga yang menyebabkan kita ada ketagihan. Sebab itulah perasan tak, kalau kita memang peminat tegar cheese, kita lalu je dekat bakery ke mana ke, nampak cheesecake ke apa ke, kita rasa macam ada satu aura. Macam orang hisap rokok, dia rasa macam mana? Saya tak tahulah, saya tak pernah hisap rokok kan. Tapi orang yang, saya pernah ketagih cheese dulu. Dan kita boleh rasa bila kita nampak kek ke apa ke yang sedap-sedap cheese tu, kita boleh rasa dia punya addiction tu. Ada rasa pleasure, ada rasa macam nak sangat. So tu adalah cheese trap yang Dr. Neil Barnard cerita ni. Okay, so dairy daripada lembu, daripada kambing. So nanti balik you all tengok ada satu video, the dark side of dairy industry. Kenapa dairy ni boleh jadi something yang inflame dalam badan kita. Okay, tengok video tu, the dark side of dairy industry. Saya tak explain dekat sini lah. Dan salah satu causes kenapa kita nak anda elakkan dulu dairy dalam masa 42 hari ni, bukan selamanya, 42 hari dulu. Cuba elakkan dairy products, okay, produk tenusu, cheese, yogurt, butter, kek dan sebagainya yang ada bahan-bahan cheese tu, kerana ia highly associated dengan breast cancer, kanser payudara. So ni adalah berkaitan dengan milk ataupun dairy products. Daging merah, siapa yang suka sangat daging-daging merah bukan tak boleh makan, tetapi 42 days ni jangan dulu. Sebab daging merah ni dia bukan saja salah satu faktor penyebab keradangan dan kanser, tapi dia ada banyak lagi bahan-bahan dalam daging merah selain pada dairy yang ada hormon. So itulah salah satu punca. Antara hormon-hormon yang ada dalam dairy, ada dalam daging merah dan sebagainya adalah ni. Nampak tak ni? IGHF-1 hormones, RBGH hormones. So growth hormones ini, antibiotics yang kita inject pada lembu, pada kambing ni, dia boleh masuk dalam darah, pergi pada daging, pergi pada susu, dan dia boleh menyebabkan kanser dalam badan kita. Okay, so boleh throwback balik, dah berapa banyak, dah berkilo-kilo kita makan daging selama ni, kita makan ayam selama, kita makan yang dicocok, ayam yang dicocok, daging dan sebagainya, susu dan sebagainya yang dicocok tu, yang hormon tu dah masuk dalam badan kita dan menyebabkan hormon kita rosak, badan kita rosak, hormon tak stabil dan sebagainya. Okay, so ni adalah antara penyebab dia. Processed food, antara makanan yang kita pantang juga dulu, processed food, burgers dan sebagainya, kerana ada banyak hidden salts, hidden sugar, hidden preservative, perasa pengawet pewarna dalam tu yang boleh menyebabkan pelbagai penyakit pada badan kita. Okay, especially mereka yang ada masalah kesuburan, kesuburan, sama ada masalah endometriosis, ada masalah fibroids, ataupun kalau lelaki ada masalah dengan sperm count, sperma, ada masalah fertility lain lah. So dairy adalah antara bahan yang kalau boleh kita off dulu daripada pengambilan makanan kita. Okay. Okay, next saya nak sentuh tentang tidur sikit. Tidur ni saya explain detail nanti bila anda dah join program nanti. Tapi sini saya just nak bagi tahu je. Tidur ni, you snooze, you lose. Maknanya,
kita tidur dengan cara yang betul, kita akan dapat kawal kita punya hormon kita dengan baik. Kita dapat turunkan berat badan kita dan kita dapat turunkan risiko penyakit-penyakit yang berlaku dalam badan kita. Dan ada banyak kajian, ada salah satu kajian ni yang dibuat. Tidur ni, kalau kita tidur dengan baik, dia akan bantu sel-sel dalam badan kita, immune system akan jadi kuat. Askar dalam badan kita ni, sel-sel darah putih, neutrofil, limfosit, monosit dan sebagainya tu adalah sel askar kita. So, kalau kita tidur dengan cara yang betul dan dengan cara yang berkualiti, dia akan bantu kuatkan sel-sel ini dan dia akan naikkan kita punya immune system kita. So, sebab tu perasan kalau kita tak cukup tidur, you all perasan tak? Kita akan cepat sesema. Kan? Kita akan cepat kena demam. Kita akan cepat jadi sakit kepala, flu dan sebagainya. Tu adalah disebabkan oleh immune system kita drop. Okay? Dan ini akan menyebabkan badan kita akan jadi magnet COVID. Tu yang saya cakap awal tadi. Ingat bila badan kita, immune system kita low, dia akan menjadi magnet COVID. Dia akan tarik COVID masuk ke dalam badan kita. Na'udzubillah min zalik. So, COVID dengan hormon ni adalah salah satu perkaitan yang paling kuat. Sebab apa? Sebab hormon, especially hormon kortisol. Okay, hormon kortisol ni sebenarnya bagus. Okay, tapi kalau berlebihan dan dalam keadaan yang tak balance, dia akan menyebabkan stres level kita jadi tak menentu, haywire, dan dia akan menyebabkan jangkitan coronavirus menjadi lebih teruk. Okay? So, ni adalah kaitan antara COVID dan hormones. So, ni adalah kajian yang kita dah buat. Kita adalah di antara yang, bukan kita na'udzubillah min zalik, orang yang ada underlying disease. Orang yang ada masalah jantung, sakit jantung, kencing manis, tekanan darah tinggi, ada masalah kanser, masalah paru-paru, masalah buah pinggang, masalah salur darah dan sebagainya. Mereka adalah at a higher risk of a severe COVID-19 infection. Okay, maknanya kalau kena jangkitan COVID, orang yang ada masalah-masalah yang kita sebut ini, dia akan dapat dengan lebih teruk lagi dan dia susah nak ada full recovery. Na'udzubillah min zalik. Okay, mudah-mudahan kita selamat semua insyaAllah. Okay. So, saya rasa setakat tu saja dan pembelajaran kita adalah pembelajaran berterusan. Maknanya kalau anda nak cuba program ni, kita akan belajar secara berterusan dalam grup WhatsApp, Telegram, dan kalau tak ada PKP, biasanya kita akan jumpa face to face insyaAllah. Anda mesti sanggup berubah, mesti ada istiqamah dan mesti ada keinginan dan usaha yang tinggi. Okay, tak boleh. Saya tak nak orang yang hot chicken shit. Tahu hot chicken shit? Hangat-hangat tahi ayam. Nak diet tak nak diet. Nak diet, nak kejap-kejap diet nelayan. Kejap-kejap diet nelayan. Seminggu diet, minggu depan ke laut. Minggu ni diet, minggu depan ke laut. Tu diet nelayan. So, saya tak nak gitu. Saya nak anda kalau nak follow, mesti betul-betul hardcore. Mesti nak sepenuh hati. Dan kalau tak sepenuh hati, saya tak tahulah apa lagi. Sebab badan kita ni amanah. Allah bagi badan kita, kesihatan kita ni supaya kita jaga. So, kita balik nanti, kita mati nanti, kalau kita bawa, kita hidup atas dunia ni, kita lahir, lengkap semua badan kita. Tapi bila kita meninggal, tengok-tengok tak ada satu kaki kena potong sebab kencing manis. Tak ada satu salur darah dekat jantung rosak sebab tersumbat. So, kita dah tak menunaikan amanah Allah. So, ingat kesihatan ni amanah. Whether you like it or not, you have to take care of this amanah. Okay, insyaAllah. Kita cuba sama-sama. Okay, cuba tengok makanan ni. Sedap tak agak-agak? Agak-agak sedap tak? Ni shakshuka, ni Vietnamese roll, ni juice, okay? Salad, ni nasi air, okay, ada lala, semua. Ni semua adalah makanan-makanan yang kita makan dalam program diet ini. Tak percaya? Ada yang tak percaya nampaknya. Tak apa. Kalau tak percaya, it's okay. Tapi anda tanyalah orang yang introduce anda ke sini, yang ajak anda masuk dengan talk saya ni. Ini adalah makanan. So, jangan risau. Ini adalah program diet di mana anda tak berlapar. Anda kenyang.
anda makan makanan yang sedap, bukannya tawar hebe. Orang Kelantan kata tawar hebe. No. Your food will be the most delicious food in the world. It's going to be very colourful. Yang penting sekali dia healthy. Dan yang teramat penting adalah dia selamat. Sebab kita akan pantau anda. So dalam program ini akan ada lebih kurang dalam 10 orang doktor pakar yang akan sama-sama bantu untuk pantau dan jaga kesihatan anda semua, insya-Allah. Okey, dah ada yang rasa lapar dah ni. Tak boleh makan dah, pukul 10 dah. Jangan makan dah, lewat dah. Kalau lapar pun lepas ni pergi minum air je, minum green tea ke apa. Jangan makan dah, lewat dah. Okey, so kalau ada soalan boleh tanya nanti dalam chat box. Saya just nak tunjuk antara beberapa orang yang dah berjaya. Okey, ni salah seorang, kalau anda kenal, beliau adalah seorang coach, okey, Coach Su. Beliau bermula dengan, dia seorang yang memang atlet lah, memang fit, okey, ada Zumba class sendiri, ada aerobik, ada fitness gym, fitness group dan sebagainya. Tapi masa mula-mula saya jumpa dia, beliau ada masalah hormon dan juga ada masalah berat badan. Tapi cuba tengok ni, this is latest. Sampai sekarang ni. So kalau anda nak tengok beliau boleh PM saya bagi nombor telefon, sebab ni adalah orang yang masih hidup berjalan sihat sampai sekarang ni. Nampak tak beza? So saya just tunjuk antara orang yang berjaya. Okey, ni seorang sahabat saya, Ustaz Rusmadi daripada Perak. Saya sahabat baik daripada kecil lagi dengan isteri beliau, Cikgu Hizbani, daripada sekolah rendah lagi. So ni suami dia. So Ustaz Rusmadi mula-mula dia buat program ni sebab dia ada masalah. Dia memang fit Ustaz Rusmadi ni dulu selalu jogging, selalu aktiviti lah. Tapi beliau kata bila balik daripada kerja dia selalu sakit kaki dan dia juga bila dia baca Quran, ayat yang panjang-panjang, dia semput, dia tak boleh nak habiskan. Okay, ayat yang panjang-panjang. Tapi bila dia buat program ni, after habis program sampai sekarang ni, Alhamdulillah walaupun beliau turun 8 kilo saja, 8 kilo Alhamdulillah, tapi beliau happy sebab sakit-sakit kaki dan sebagainya dah hilang. Dan juga dia dah boleh baca ayat-ayat Quran yang panjang. Nafas dia dah panjang dia dah tak semput. So beza, nampak muka pun beza. Okay, so saya go through dengan lebih cepat Ini permission je. Okay, so ni Puan Nolina daripada Kuantan. Saya just nak tunjuk lah, kalau you all nak video saya boleh bagi nanti. Beliau ada masalah cervical spondylosis dan Alhamdulillah after program beliau tak jadi operation dan sampai sekarang ni Alhamdulillah beliau sihat. Masalah keradangan dekat bahagian spine dekat belakang. Okey, Alhamdulillah. Siti Sarah walaupun masih berumur, masa dia start ni Siti Sarah baru umur 18. Dan saya tak letak gambar latest dia. Dia dah 100 kilo dah sekarang ni, ke 90 plus dah sekarang ni So Alhamdulillah Okey, Cik Muhazir daripada tim Penang, nampak beza. So fitness level pun increase, banyak turun dan yang paling happy, BP dia dah normalize. Okay, fitness boleh lagi mantap. Now can ride up to 60 km. Dulu 20 km dah semput. Alhamdulillah. Saiz baju from double XL to XL. Maybe now ni dah makin slim. Wallahualam, maybe dah M sekarang ni. Okay. So boleh update saya lah. Tapi you all can see the difference. There's no more tummy here. Okay, Alhamdulillah. Okay, kita ada Puan Mushida, Alhamdulillah banyak sangat turun. I think almost like 20 or 30 kilos Puan Mushida, tahniah. Dan beliau pun dah dapat bentuk badan yang bagus, kesihatan yang terbaik, dah slim. Tahniah juga untuk Kak Rok, Puan Rokia, nampak beza. Masya Allah, nampak beza. She's younger, nampak about 10-20 years, nampak lebih muda. Tapi yang penting beliau lebih sihat. Tekanan darah tinggi, blood sugar dan sebagainya dah normal. Okey, Puan Ijan, okey, daripada tim Penang juga, dan beliau ada masalah kolesterol, berat badan dan sebagainya. Tengok dah sama sebaya dah dengan anak bongsu dia, nampak? From 74 to 67, and I think she lose more lah now ni dan 60 kilo lebih. Okey, dan masalah eczema, bukan saja program ni bukan saja untuk berat badan, tapi untuk masalah eczema dan sebagainya. Ini puan daripada KL. Alhamdulillah, eczema dah okey. Okey, seorang guru daripada Johor, nampak beza.
Saya patutnya letak gambar lettuce. Ni gambar dia bukan lettuce ni. Ada lagi ni Cikgu Fazli yang lettuce. Alhamdulillah Puan Saadia daripada total kolesterol 8.8 nampak ke 4.7. Daripada LDL kolesterol 6.4. Tengok kolesterol jahat dia daripada 6.4 kepada 3. So bagi anda yang selama ni dah stuck tak tahu dah nak buat apa-apa dengan kolesterol ni, tolonglah hulur tangan kami bantu. InsyaAllah dah ramai sangat. Saya tak mampu nak letak semua testimoni kat sini, tapi you all boleh tanya kawan anda yang invite anda ke sini, apa lagi testimoni yang positif yang boleh bagi inspiration pada anda. Banyak Okay, insyaAllah. Tengok Masya Allah dah jadi macam model dah Aisyah. Cantik sangat dah turun berat badan dah sihat, dah mantap sampai now ni. Alhamdulillah. Okey, ni best friend saya. Ni roommate saya. Okey, Dr. Zul. Alhamdulillah. This was 2016. Ni 2020. Alhamdulillah sampai now ni beliau lost lagi banyak lah. Dan Alhamdulillah lebih dari segi energi dan sebagainya lebih bertambah. Okey, ni saya. Pada masa saya 70 kilo ni, Allah, boleh bayang tak? Saya punya ketinggian cuma 152 cm. Kecil je, pendek je. Tapi berat saya pada masa ni adalah 70 kilo. Boleh bayang macam mana? Okay. So, dan pada masa ni juga saya ada masalah kolesterol, saya ada masalah kencing manis, saya ada masalah darah tinggi, borderline. Dan hampir nak start ubat Okay, dan Alhamdulillah Alhamdulillah, okey, pada masa ni saya buat dalam masa 14 tahun turun 5 kilo saja. So buat betul-betul insya-Allah dengan ilmu yang betul you all boleh dapat kesihatan yang terbaik lah. So Alhamdulillah now saya 49-50 kilo. Memang on and off, naik turun. Kalau raya naik sikit lah. Tapi saya nak bagi tahu yang the best thing is once you have finished this program, you boleh jaga threshold tu. Maknanya dia tak akan naik rebound 70-80 kilo macam dulu. InsyaAllah. So boleh makan, lepas 42 hari kita dah boleh makan sebab badan kita dah pandai untuk repair balik kerosakan sendiri. Sebelum ni badan kita tak pandai. So selama 42 hari ni kita akan train badan kita untuk repair sendiri kerosakan dalam badan. InsyaAllah. Okay, saya rasa tu sajalah kot Ma. Okay, so apa next step kita insyaAllah. So kita akan dapat menu, resepi, kit makanan, guidance dan sebagainya. Saya rasa saya serahkan balik pada Dr. Rahmah lah kalau ada sesi soal jawab. Dan mungkin Dr. Rahmah nak conclude presentation saya ni insyaAllah. Okay, silakan Ma. Okay, terima kasih Dr. Adibah. Semua okey ke? Banyak dapat ilmu malam ni kan. Akan saya dah bagi tahu dia seorang yang sangat luas ilmu dia Dr. Adibah ni. Okey, saya just nak sentuh beberapa perkara sebelum kita masuk ke chat box. Okey, dalam program hormon diet ni selalunya lah kan, bila kita dengar program diet ni ramai yang takut kan. Takut tak dapat makan nasi lah apa. Okey, jangan bimbang program kita ni ialah program makan nasi 2 kali sehari dan program makan sampai kenyang. Okay. So jangan terkejut kita akan tanya setiap kali you all tunjuk pinggan tu menu sebab biasanya terutamanya kalau yang baru bermula lah, kalau misalnya dalam masa first 2 weeks lah biasanya you all kena share lah apa yang dimasak supaya kita dapat review, tengok dalam pinggan tu nak kena tambah nasi ke, tambah sayur ke, tambah lauk ke. Okay. Dan soalan yang saya akan tanya, Dr. Adibah akan tanya, kenyang ke tak? Kena pastikan kenyang. Okay. Lepas tu kita akan allow dan in fact kita lagi suka you all makan nasi. Sebab apa? Nanti kita akan bagi tahu. Sebab dalam program ni kita work on metabolisme. Kita nak suruh metabolisme meningkat. Saya pun kadang-kadang ramai yang tanya dah turun cantik kan, takut nak makan nasi. Doktor boleh tak saya tak nak makan nasi dah sebab takut naik balik. So saya kena cakap
makan, tak apa, jangan takut kat nasi. Bila masuk program diet ni, you all tak akan takut lagi dekat nasi sebab kita dah faham cara nasi tu nak makan macam mana, banyak mana, bila nak makan, bersama dengan sayur, bersama dengan lauk, semua mengikut saranan kita. Dan yang you all kena faham dalam hormon diet ni, for every do's and don'ts dalam program ni, kita ada science behind dia. Kita ada kajian, kita ada underlying science lah behind dia. Ada sebab kenapa kita kata benda ni tak boleh, kenapa nenas ni bagus tapi kita suruh makan pagi, bersama jus malam kita tak bagi tambahan nenas. Kenapa? Okay, semua you all akan belajar nanti. Okay, itu yang pertama. Yang kedua yang saya suka slide Dr. Adibah yang kedua terakhir tadilah, yang gambar buku-buku tu. Itu slide saya paling suka sebab dia menggambarkan kita tentang ilmu. Okay, saya faham ramai kawan-kawan saya dia cakap nak join lah tapi aku takut lah tak dapat follow lah apalah semua kan. Okay, to be honest saya rasa lah kan, kita semua ni bukan perfect dan kita akan follow 100% tak. Even saya sendiri pun saya tak follow 100%. So don't worry kalau you all rasa tak dapat follow 100% pun tak apa. Join dulu, dapatkan ilmu dulu. Buat setakat yang mampu. Okay? So bagi saya konsep ni simple sahaja. Kalau kita tak dapat ikut semua, kita jangan tinggal semua. So buat dulu setakat mampu. Okay? Itu yang kita kena ingat lah. So don't worry, we have people to guide you. Kita ada support, WhatsApp group support, nanti pakat-pakat share resipi. Macam saya ada kawan saya kan, ramai yang dah habis buat ada kira diet ke laut. Tiba-tiba masuk orang baru tunjuk menu yang best-best. So jom kita start balik lah. Kita support each other. Dalam group ni support each other. Kalau diet seorang-seorang tak akan menjadi. Okay? Okay, itu yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga, yang saya paling suka sekali, okay, hormon diet ni, siapa yang pernah berdiet dia akan tahu tau. Diet ni, kalau kita nak turun berat tu senang sebenarnya, tapi nak sustain, nak kekalkan berat badan tu susah. Betul kan? Kalau siapa pernah berdiet dia orang akan tahu. So saya kan masa raya hari tu, okay, sebenarnya first time lah saya raya berhormon diet dengan kawan-kawan saya. So saya happy sangat tengok diorang walaupun dah habis berhormon diet ni for few months, masing-masing makan macam-macam waktu raya. Siap orang kata melaram pakai baju pengantin, kemain lagi baju pengantin yang 22 tahun lepas, boleh bayang tak, boleh fit into. Ada yang bergambar dengan husband dia, compare dengan raya last year dan kita orang kata macam husband dia dapat bini muda pula, dah transform. So saya memang seronok tengok, okay. Okay, itu yang ketiga. Dan yang keempat, program hormon diet ni yang menariknya, of course lah kita mestilah takkanlah yang Dr. Adibah senaraikan benda-benda yang pantang larang tu mesti juga terbabas kan sekali-sekala, okay. Birthday kita tiba-tiba pukul 11 malam anak surprise dengan birthday cake semua kan, takkan tak nak makan kan dengan cheesecake. So kita mesti adalah terbabas. And dalam program ni kita akan ajar you all cara nak reverse. Ada cara nak reverse kita akan ajar. So don't worry. Okay, dan last but not least yang saya paling suka sekali. Okay, ada orang tanya saya sebab program ni dia bukan untuk lose weight sahaja. It goes beyond that. Dia untuk sembuhkan penyakit-penyakit kronik. Okay, saya sebagai doktor for 22 years saya practice. Kerja saya darah tinggi ke, kencing manis ke, kita tambah ubat pesakit, gout ke, datang kita bagi ubat, kita injection. Kita tahu 3-4 bulan dia datang balik. Asma pun macam tu juga. So cara kita tak dapat nak reverse penyakit tu. Now bila saya kenal hormon diet, saya boleh bagi pilihan kepada pesakit saya. Okay, you want to do this ataupun you nak ambil ubat macam tu. Sampai ada ubat. So saya ada pilihan kepada pesakit saya. Nak losing weight lagi lah. So many people want to lose weight. Datang kita bagi ubat untuk kurangkan selera. Kita tahu lepas dia habis ubat tu, nanti bila dah stop ubat kurang selera, berselera balik, badan naik balik. So it's not a permanent solution unless you try this. Okay. Sama juga macam ada seorang patient ni saya follow for fibroid for 1.5 years. Saya follow up. Saya tengok makin membesar fibroid dia.
Dan consequences dia bila kita ada fibroid, kena buang rahim, uterus. Rahim tu ialah organ kewanitaan kita. So kalau buang rahim, buang uterus sebab fibroid ni, kiranya kita dah kehilangan satu organ yang penting dalam badan kita. So kalau boleh kita nak avoid. So Alhamdulillah saya bagi dia option, okey nak try hormone diet ke nak saya refer kepada doktor pakar UNG. Alhamdulillah dia buat hormone diet after 42 days. Saya scan balik mengecut saiz fibroid dia. Dan dia pun orangnya kecil je. Selalu kalau dia pergi jalan-jalan ke before this, orang tanya dia pregnant ke sebab perut dia besar kan sebab fibroid tu. So bila dia dah buat hormone diet jadi macam budak form 5 balik. Sebab perutnya dah tak ada. Okay. So itulah dia reason kenapa saya suka buat hormone diet ni. Ada orang tanya saya, doktor tak risau ke bila doktor buat hormone diet ni? Nanti orang dah tak sakit, orang dah tak datang ke klinik doktor. Okay, saya macam, oh menarik soalan tu. Tapi kita doktor ni, kita tak nak orang sakit sebenarnya. Prevention is better than cure. Kita nak semua orang sihat kalau boleh. Okay. So hopefully dapat banyak manfaat. So kita go to chat box ni. Saya pun tak nak cakap nila sangat lah. Lama sangat. Okay, let's go to chat box ni lah. Okay. Soalan kita start daripada yang Mah jawab dah tu semua. Dr. Rahma dah jawab kot. Ada lagi yang nak jawab tak? dia cakap kot yang I tak sempat tengok. Yang awal tadi dia cakap dia tengah pregnant ke apa. Sebab itu macam explanation ni kena panjang sikit so I tak type. Okay. Saya tengah, ini daripada NBA Premier apa pun. Saya tengah tunggu hari nak bersalin doktor. Apa tips pemakanan sebelum bersalin? So I tak jawab tadi tu sebab panjang nak explain. Tak apa, Mah boleh explain sikit kalau ni? Tak apalah, Iba explain je. Okay, kalau yang nak bersalin ni sebenarnya program ni memanglah kita boleh versatilkan dia untuk semua keadaan. Maknanya sama ada kita tengah tunggu nak bersalin ke, kita ni nak turunkan berat badan ke, ataupun nak rawat tekanan darah tinggi ke. Sebab apa yang kita bagi dalam program ni adalah satu bentuk pemakanan yang gunakan bahan-bahan harian kita. Makan nasi, makan sayur, makan buah, dan ada bahan-bahan antioksidan yang kita ajar untuk buat jus dan sebagainya. So kalau Siti Nurzihan ni tengah tunggu hari nak bersalin, yang penting sekali, yang pertama kena jaga sistem kita punya, sebab bila nak bersalin kita perlukan satu energi yang strong. Dan kita kalau boleh kita nak avoid ataupun kita nak elakkan daripada jangkitan kuman. So kita perlukan sistem pertahanan yang kuat. Maknanya kalau boleh dalam masa beberapa hari nak bersalin, yang pertama ambil makanan yang tinggi energi. Contohnya ambil protein yang baik. Sebab bila kita bersalin biasanya kita akan ada injury. Sama ada luka, ada koyak, kena jahit ke, ataupun kalau kena scissor, operation kita nak recover. So kita perlukan makanan yang tinggi protein yang baik. Kita perlukan makanan yang tinggi antioksidan sebab nak renew balik sel-sel kita yang dah rosak. Dan kita nak makanan yang tinggi energy. So pemakanan inilah yang kita akan bagi tips secara khusus. Yang pertama, ambil sayur-sayur yang berkualiti tinggi. Ambil buah. Sebaiknya kalau boleh belajar untuk buat jus. Okay, nanti Siti Nurzihan tanya orang yang invite ke sini. Boleh belajar buat jus antioksidan sebab tu akan bagi energi yang terbaik. Ambil air yang banyak sebab kita ada possibility bila kita bersalin kita akan banyak hilang darah. Okay, bleeding. So ambil air yang banyak supaya kita dapat recover kita punya blood pressure, hydration kita dan sebagainya. Dan mungkin ada tips-tips yang kita boleh ambil lah daripada mereka yang pakar. Boleh ambil makanan yang high potasium dan sebagainya untuk relaxkan muscle. So tu adalah antara tips-tips yang kita biasa bagilah kalau untuk orang yang nak bersalin dan sebagainya. Yang penting energy, jaga badan daripada infection, dan juga kalau boleh kita make sure kita punya immune system kita strong supaya kita dapat recovery yang terbaik bila kita dah lepas bersalin. Okay, soalan next tu daripada Syahidah Sands. Dia ada istilah cuci usus kan doktor?
Ah. Okey. Tak ada. Istilah cuci usus ni layman lah. Maknanya tak adalah, saya tak adalah nak letak kata program kita ni cuci usus dan sebagainya. Tak ada. Program ni adalah satu program di mana kita stabilkan keradangan dalam badan kita. Saya selalu cakap gitu. Cuci usus dan sebagainya ni adalah, kita tak boleh nak cuci usus kita sebenarnya secara literal lah. So apa yang kita buat ni adalah kita akan bantu usus kita berfungsi dengan baik. Maknanya saraf-saraf dia berfungsi dengan betul, pergerakan usus tu akan berlaku dengan betul, dan semua tu ditentukan oleh banyak faktor lah. Pemakanan kita, probiotik dekat dalam usus kita, nerve kita, dah salur darah kita dapat supply yang baik. So semua tu adalah satu program yang kita kata kita baiki keradangan badan dan kita stabilkan hormon supaya usus dan organ lain dapat berfungsi dengan betul. Okay, so tu dia punya secara foundation lah apa sebenarnya program kita ni. Okay. Okay, soalan seterusnya Cik Azmil tu dia cakap, doktor saya baru masuk, invite daripada sahabat saya. Macam mana kalau saya nak selalu dapat info dan knowledge untuk perbaiki keradangan, okay? Dan Cik Salih dah jawab, ayah hubungi rakan yang introduce kepada program ni. Contact balik lah. Nanti sahabat Cik Azmil tu nanti akan bagi tahu cara-cara nak join program ya. Okay? Okey, yang ni Nur Zuraida cakap setuju, cikgu memang banyak stres. Okey, so don't worry lah dalam program ni, cikgu tadi pun dah banyak explain kan tadi, bila kita dah stabil hormon kita, para stres pun akan menurun kan. Okey, belum register lagi. Apa lagi soalannya? Sekejap, highlight diet nelayan. Oh ni REM sleep ni, kaitan tidur. Okey, Azmawati. Okey, gini Azmawati. Okey, tidur cycle. Kita punya kitaran tidur Kitaran tidur. Sebenarnya tidur ni nikmat. Saya nak you all aware yang tu dulu. Sebab ada orang yang tak boleh tidur. Ada orang yang ada masalah-masalah yang berkaitan dengan psikologi, masalah berkaitan dengan tumor dekat otak, yang ada masalah dengan jiwa So dia Allah tarik kejap nikmat tidur. So saya nak anda cakna, anda syukur sangat nikmat tidur ni, sebab tidur ni adalah suatu nikmat yang Allah bagi pada insan-insan terpilih. So kalau anda dapat tidur malam dengan baik, so kena sujud syukur. Pagi esok sujud syukur. Okey, soalan dia, Azmawati nak tanya apakah kaitan REM dengan tidur yang berkualiti? Adakah perlu ada REM dalam tidur? Yes, okey. Satu cycle tidur yang normal secara fiziologi dia mesti ada REM. Dan REM sleep ni dia comprise about 20 to 30% daripada tidur kita. Maknanya dalam satu cycle tidur yang normal dia sentiasa bertukar ganti REM, non-REM, REM, non-REM. So nanti tengok balik yang saya bagi kuliah pada, saya tak tahu Azmawati dah join ke tak HD belum So kalau dah join nanti tengok balik. Kalau belum join saya explain dekat sini roughly. REM, nama dia Rapid Eye Movement Sleep ni adalah suatu fasa tidur yang penting. Mesti ada. Sebab apa? Sebab semasa REM sleep, kita punya memory kita ataupun yang pertama sekali sistem pembelajaran kita dekat otak dia dikonsolidate. Maknanya dia disusun atur. Kalau kita boleh bayang dalam almari kabinet dekat rumah kita, kita ada banyak drawer. Drawer A simpan surat LHDN. Betul Emma? Drawer B simpan resit. Drawer C simpan bil elektrik. Drawer E banyak So ada banyak drawer dalam rumah kita. Dekat otak kita pun sama. So semasa REM sleep, otak kita dia susun maklumat dalam folder-folder tertentu. So sebab itu REM sleep tu penting. So orang yang tak cukup REM sleep dalam tidur dia akan jadi seorang yang kucak-kacir, disorganized. Dia tak dapat nak consolidate memory dia yang lepas, yang dia dah belajar dengan dia punya kehidupan reality dia. So dia akan jadi haywire, dia tak dapat nak recall memory-memory.
So REM sleep adalah penting. Selain daripada tu, REM sleep juga bantu dari segi rembesan hormon dan sebagainya. Okey, dia bantu juga untuk repairing badan kita. Tapi yang banyak berlaku repair badan adalah dalam deep sleep. So, dua fasa yang paling penting yang perlu ada dalam tidur kita adalah REM sleep dengan deep sleep. Sebab dua fasa itulah yang akan menentukan kemenjadian kita ni. Kita boleh bercakap dengan normal esoknya, kita boleh berjalan, kita boleh berfungsi, boleh bekerja apabila kita punya sleep cycle kita complete dengan adanya REM dengan deep sleep dalam portion yang betul. Okay? So dia cerita pasal tidur ni, dia lecture dia 5 jam. So kalau Azmawati berminat, nanti insya-Allah masa saya mengajar dulu, saya suka sangat mengajar pasal sleep cycle ni. Interesting pasal vivid dream, pasal mimpi dan sebagainya. So insya-Allah kita akan belajar lebih banyak lagi. Okay. Rasa tu ikut soalan soalan daripada Rosa Ahmad. Last. Asma semput merupakan keradangan. Okey, yang ni Dr. Ramala jawab. Okay. Soalan bonus. Okey, betul. Okey, asma dan masalah salu paru-paru ni memang keradangan dalam paru-paru kita lah. Okey. Dan okey, Rosa, bagus juga tadi pasal saya jawab soalan ni sebab saya boleh bagi tahu experience saya sendiri. Okey. Saya memang from family history yang asmatik tau. Memang dalam family saya majoriti adik-beradik memang asma sampai ada yang kena masuk ICU. Okey. So saya sendiri waktu kecil dulu memang asma teruk lah. So as I grow up, kita boleh control kan asma kita tu. So saya tak dapat sangat attack lah. Tapi saya sentiasa ada inhaler tu dalam handbag saya. Saya mesti ada. So akhir-akhir lah since the last 3-4 years. Okay. Every time kalau saya pergi Zumba ke, saya mesti ada. Masuk kereta je, saya mesti puff sekali. Okay. So bila saya start hormone diet, as early as 4 days sampai sekarang saya dah tak sentuh inhaler saya. Dan husband saya sendiri pun kata biasanya sebelum ni kan malam-malam tu saya mesti bangun malam batuk, kadang-kadang bila sejuk kan anak-anak ni pasang aircon full blast sampai 3-4 pagi kan kita bangun semput. Saya mesti batuk-batuk and I will take my puff lah. So sampai sekarang ni memang alhamdulillah tak ada. Itu dia pengalaman asma tu daripada saya sendiri lah. And I'm sure banyak lagi lah, ramai lagi orang dalam grup yang macam tu. And saya faham kalau asma ni dia boleh jadi, kita jangan underestimate ya. Especially kalau anak-anak kita ada asma. Masa saya bekerja dekat ICU children dulu, most of the ventilator yang kita guna tu untuk patient-patient asma lah yang ada masalah dalam paru-paru, keradangan paru-paru. Okay? So insyaAllah boleh bila kita join program ni, masalah-masalah keradangan dalam saluran paru-paru ni semua kita boleh atasi insyaAllah. Atas asbab program ni lah. Okay. So I hope that answer the question. Saya sebenarnya saya nak jemput kalau Salehah ada dekat sini. Coach Salehah, are you there? So Coach Salehah ni dia bira saya sebenarnya dan dia memang antara yang pesakit asma yang tegar. So kalau maybe you can share your experience. So tak tahu ada lagi ke tak Salehah sini? Ke maybe dah tak ada Tak apa, maybe next time kalau ada peluang nanti you all boleh dengar perkongsian daripada Coach Salehah yang macam mana dia punya experience dengan asma attack dia dan sebagainya, eczema dan sebagainya. So alhamdulillah now alhamdulillah sebab HD beliau dah totally recover. Dan badan pun daripada chubby sebelum ni, alhamdulillah dah slim. Cantik dah. So next time maybe Coach Salehah tak ada sini. Okay, ada soalan lain tak? The next question daripada Siti Salsalia. Okay. Nak tanya. Oh, ni Siti Salsalia Kenapa seseorang itu susah tidur bergantung dengan ubat selama 4 tahun? Bolehkah program HD membantu? Masya Allah, subhanallah, boleh sangat Siti. Okey, sebelum saya jawab apa-apa, saya nak jawab dulu. InsyaAllah boleh sebab kita dah ada mereka yang memang dah ada the same problem. Cuma maybe Siti kena PM saya ataupun Dr. Rahama because kita nak tahu nature of your problem.
kenapa kena ambil ubat tidur, ada masalah fizikal apa, diagnosis daripada doktor, blood test you. Semua benda ni kami nak tahu secara detail sebab benda-benda tu akan bergantung kepada further nasihat yang kami boleh bagi. Tapi as a general, insyaAllah saya nak bagi tahu seseorang tu susah tidur, most of the time dia adalah disebabkan oleh hormon yang tak stabil. So, kita boleh cuba dengan kaedah pemakanan dan kaedah holistik. Ingat tak tadi saya sebut holistik, di mana program ini insyaAllah boleh bantu Siti untuk dapat balik your health, insyaAllah. Nanti boleh contact orang yang invite Siti ke sini dan insyaAllah maybe boleh connect pada saya ataupun Dr. Rahmah. Okey, seterusnya Nafisah. Assalamualaikum dok, dalam pantang boleh ke amalkan diet hormon? Yes, Boleh sangat lah. bisa, yes. Okey, seterusnya macam mana nak sign up? Okey, Jalana tanya ya. So nak sign up, cari balik orang yang introduce to this talk dan ni lah sign up dengan dia lah. Azmil Amin, saya masalah susah nak tidur doktor. Lagi-lagi kalau siang terlelap, sekejap malam pasti susah nak tidur. Okey, tadi pernah banyak explain pasal tidur kan. Nanti kalau join, kita pun ada video. Okey, one thing yang you all tahu, should know dalam program ni, apabila siapa-siapa yang join program ni, from time to time, Dr. Adibah ni sangatlah generous, sangatlah baik hati, dia akan arrange, dia arrange talk, free talk. Dia suruh kami semua, doktor-doktor ni present, call doktor tu, call doktor ni, okay you present pasal topik ni, you present. Kita nak bagi free medical knowledge to everyone. Dan ada satu nice video Dr. Adibah cerita pasal tidur. Nanti siapa-siapa ada masalah tidur tu bolehlah tengok ya bila dah join program. You all akan get access to all the video all the talk that we did in the past lah, boleh. Okay? Okay, Jad nak tambah Mah. Okay. Saya just nak tambah, sebenarnya kita orang pun tak suka nak bagi-bagi talk gini, betul tak Mah? Ya Allah. Honestly lah, kalau boleh saya just nak relax, nak malam-malam nak tidur, tak ada orang lah nak dalam keadaan gini. Tapi bila kami tengok ya Allah, betapa public, betapa masyarakat sebenarnya dahagakan ilmu gini. Dahaga sangat ilmu-ilmu yang saya rasa macam Masya Allah. Maybe bagi orang yang dah ada ilmu gini, mungkin bagi certain doktor, certain professors, dianggap macam benda ni, alah, tak payahlah orang dah tahu. Tapi bagi kami yang ada dalam program ni, you all jangan risau. InsyaAllah, if you are willing to change yourself 100%, kalau anda betul-betul 100% nak berubah, kami saya, Dr. Rahmah and then ada few more doctors, we all akan 500% bantu you. So tolong istiqomah, tolong sungguh-sungguh, sebab kalau you sungguh-sungguh, we all akan 100% bantu you all, insyaAllah. Dan talk yang kita bagi ni sebenarnya kalau dekat luar dia adalah talk berbayar. Saya pernah bagi talk dekat luar dulu, masa kerja dulu as a professor, as a specialist, saya pernah bagi talk dan pernah dapat bayaran dalam 500 to 1000 per hour. Tapi alhamdulillah, ilmu yang kami bagi pada anda ni, tolong jangan sia-siakan. Gunakan dengan sebaiknya sebab ilmu ni adalah ilmu yang insyaAllah you all akan bawa sampai mati. Okay, insyaAllah. Saya nak tambah sikit ya yang Dr. Adibah cakap tu kan. Among other things lah, dua benda yang saya sedih lah kan, disappointed saya sebagai doktor yang tengok patients every day dekat klinik saya. Dua benda yang lately yang buat saya disappointed. Yang pertama sekali, kita tengok ramai macam penyakit-penyakit ni umur dia makin rendah tau. Dulu-dulu masa saya mula-mula jadi doktor dulu, susah nak cari orang yang dapat heart attack yang below 50 ataupun below 60. Memang susah lah kita nak cari. Maksudnya dah berusia lah baru dapat heart attack, stroke. Tapi sekarang as early as 30 dah dapat stroke, dah dapat heart attack macam tu. Okay, so we are seeing penyakit-penyakit ni at younger age. Lagi satu yang saya nak menangis kalau saya dapat budak-budak yang kencing manis. Ya Allah, ramai ni sekarang. Sedih tau, kencing manis dalam usia yang masih kecil lagi. Tak akhir balik pun lagi. Kesian tau. So ini semua pemakanan. Siapa yang bagi dia makanan kecap macam tu? Okay, kita tanya diri kita sendiri. Sedih kalau budak-budak yang ada kencing manis. Sebab kencing manis ni meaning the whole body daripada hujung rambut sampai hujung kaki, gula tinggi dalam darah dia. So
in long term kalau kita tak jaga dia akan affect badan dia. Okay, itu yang pertama. Dan yang kedua, sebagai doktor kita frustrated tau kalau kita tengok patient yang datang yang macam there's nothing you can do. Okay, contoh yang saya paling macam alah kesian ialah orang yang ni end stage renal failure yang rosak buah pinggang. Saya kan kalau boleh saya nak letak kat pintu klinik saya tu, saya tak nak terima patient yang end stage renal failure. Bukan saya tak suka diorang, tapi saya rasa sedih kalau saya tengok diorang. Saya tak dapat bantu diorang. Datang dengan sakit ke dengan apa, nak bagi ubat tahan sakit tak boleh, nak bagi ubat tu tak boleh, nak bagi ubat ni tak boleh. Sebab buah pinggang ni dah tak boleh berfungsi. Okey, dari mana? Buah pinggang ni dia bukan rosak macam tu sahaja. Daripada kencing manis, buah darah tinggi, gout, kolesterol tinggi, semua tu tahu, heart failure, semua tu in the end akan merosakkan buah pinggang. Kalau patient pergi, ramai tahu yang orang kata nak menangis, nak keluar air mata darah lah pergi minta ubat dengan kita. Kalau dah doktor advice untuk dialisis, saya dah tak boleh tolong. Okay, saya cuma boleh tolong anda sekiranya you haven't reached that stage. Yes, we try to reverse that. Sebelum ni saya tak dapat reverse tau dengan hormon diet ni. Alhamdulillah, I'm happy saya dapat pesakit kencing manis yang bacaan gula turun, yang darah tinggi boleh berhenti ubat. Yang beritahu saya seronoknya doktor, saya tak payah suffer the side effect of ubat. Saya cakap bukan sahaja you tak suffer side effect of ubat, you tak payah suffer consequences daripada penyakit darah tinggi tu sendiri. Macam selagi you all tak sampai end stage, insya-Allah kita boleh bantu. Tapi kalau dah end stage renal failure, kami pun surrender lah orang kata. Betul tadi kan? Surrender. Okay. So itulah benda yang insya-Allah kita boleh bantu. Kalau you all nak bantu diri sendiri, insya-Allah we are here. Yang penting diri sendiri, kita yang nak bantu diri kita sendiri. Okay, soalan seterusnya. Okay, jap. Ni yang Cik Azmil tadi alang-alang you dah tanya ni. Saya at least you dapat malam ni satu tip. Saya nak bagi satu tip Cik Azmil ni yang susah nak tidur ni. Saya masalah susah nak tidur, lagi-lagi kalau siang terlelap sekejap malam pasti susah nak tidur. Okay, Cik Azmil buat gini tau. Kalau dia dah banyak tips lah, tapi malam ni saya share satu Kalau Cik Azmil susah sangat nak tidur, yang pertama, make sure petang you at least exercise 30 minutes to 1 hour. Okay, at least exercise. Sebab bila kita exercise pada waktu petang, dia akan stimulate kita punya hormon-hormon yang akan trigger kita punya tidur kita. Contohnya dia akan stimulate hormon-hormon melatonin. Itu akan trigger kita punya jadual tidur kita. Dan dia akan memberikan kita cycle tidur yang insya-Allah deep sleep kita akan lebih berkualiti. Exercise tak semestinya keluar cycling ke apa dekat rumah. Kalau tak ada tempat nak exercise dekat rumah, naik turun tangga 20 kali. Ataupun ambil guni beras. Ada guni beras dekat rumah, angkat. Ataupun you ada dumbbell ke apa, buatlah. At least 30 minutes to 1 hour. So, tu tips pertama. Exercise petang at least ataupun pagi. If you have morning exercise, bagus. Exercise 1 jam at least untuk dapat tidur yang lena. Yang kedua, kalau you jenis yang memang kalau tidur siang kejap, terlelap, susah nak tidur malam, so better not. So make sure siang hari, kalau orang yang jenis malam tak ada masalah tidur, tak apa, dia ambil power nap. Power nap power nap ni 15 hingga 20 minit, bukannya 1 jam. Power nap. So orang yang tak ada masalah tidur tak apa, tapi kalau Cik Azmil memang susah nak tidur malam, jangan nap. Pada waktu siang jangan tidur. So make sure you buat any activity yang akan stimulatekan you punya deria, muscle dan sebagainya supaya malam you senang nak tidur. Okay, Cik Azmil Okay, next soalan Ina saya terus jawab Okay. Doktor saraf, sebab dah lewat dah pukul 11. Doktor saraf pun salah satu keradangan. Yes. Saraf juga adalah mungkin boleh jadi inflammation ataupun keradangan juga, melibatkan mata yang tak nampak. Yes. Saraf yang ada problem, yang ada keradangan boleh menyebabkan jadi masalah kebutaan mata. Tetapi kalau masalah yang kita tak nampak, saraf yang radang yang kita tak tahu punca dia akan pergi pada otak. Macam mana kita nak tahu saraf kita radang? Otak kita ni ada problem sikit. Yang pertama, kita jadi cepat pelupa. Yang kedua, kita jadi cepat moody.
Yang ketiga, kita akan ada masalah untuk terima benda-benda pembelajaran yang baru. So tu menunjukkan kita punya saraf kita dah mula radang sikit demi sedikit. Tapi kalau saraf yang melibatkan mata, yes, dia akan menyebabkan keradangan. Dan kita ada talk khusus daripada doktor pakar mata dalam tim kita yang akan bagi anda input mengenai keradangan pada mata, masalah blindness dan sebagainya. Okey, Saleh tanya masalah vertigo, doktor, kawan saya ada. Yes. Okey, masalah the vertigo ni dia ada banyak jenis lah, banyak punca. Tapi most of the problem dia disebabkan oleh inflammation. Dan insya-Allah kita boleh bantu dengan hormon diet Banyak masalah dia, labyrinthitis, ada banyak So kita boleh bantu insya-Allah Saleh boleh bagi tahu kawan tu. Okey, YD Oppo Reno, yes, insya-Allah ada rezeki nak jumpa. Ya, mesti kena join kalau you memang rasa macam nak cuba tukar diri, ubah so cuba join, contact balik orang yang invite you ke sini dan insya-Allah kita jumpa dalam grup HD yang besar nanti. Umur 41, tak pernah mengandung dan melahirkan, doktor diagnose premature ovarian failure. Macam manalah agaknya? Okey, Ruzai Hamix, apa benda nama ni? Don't worry, insyaAllah nanti join dulu, sign up, kita akan tengok apa masalah sebenarnya. Dalam tim kita ada 2-3 orang doktor pakar ONG yang insyaAllah kita akan sama-sama discuss lah macam mana untuk bantu you nanti. Okay, so rasanya tu saja Mah, dah tak ada soalan. Maybe you can close the session, it's very late dah. Okay. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang masih berada kat sini. Okay, 76 orang masih ada kat sini. Kita full house malam ni 100. Ramai yang tak dapat masuk. So anda yang dapat masuk ni Alhamdulillah. Okay, sebelum saya tutup, saya just nak bagi tahu. Okay, dalam grup ni kita ada ramai doctors. Okay, kita ada macam Dr. Arifah, physiologist, kita ada food chemist, kita ada pakar-pakar, surgeon, breast surgeon, kita ada general surgeon, kita ada hepatobiliary, liver hati. Lepas tu kita ada pharmacist, kita ada doktor mata, kita ada pathologist, kita ada ramailah dalam grup ni dan insya-Allah bukan sahaja berkait dengan pemakanan, segala masalah anda dalam program ni tanya je dalam grup. Kita akan cuba jawablah sebaik mungkin. Okay? So itu saja. Apa-apa soalan yang kalau siapa nak join boleh contact siapa yang introduce to this link, okay? Dan kalau ada apa-apa soalan lagi nak tanya, boleh connect kepada kami lah, sama ada Dr. Adibah ataupun saya lah. Okay, so itu saja. So kita sudahi majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Okay, bye semua. Thank you Dr. Adibah. Okay, sama-sama Mah. Okay, Bye. Assalamualaikum.